أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir Al-Quran, dan kita pakai buku Tafsir Mawdu'i li Suwaril Quran yang dikarang oleh sekumpulan para ulama daripada Jami'ah Syariqah, Emirates. Dan kita kata dalam pembincangan kita sekarang ni, kita sedang bahaskan pendahuluan surah Al-Baqarah, iaitu berkaitan tajuk ayat 1 sampai 39. Dan hari tu kita dah baca sampai ayat yang ke-30, 30 kita baca, kita read. So every time kita nak start baca tafsir, kita baca dahulu ayat dia. Walaupun sebenarnya saya nak kalau boleh hafal, tapi kalau saya buat start tanya soalan, nanti orang lari, maka saya tak tanya soalan. Ini bukan sini punya, tempat lain. Dia ada pasal saya buat benda sama, kaedah sama, saya suruh hafal dulu. Kita baca dan kita soal start kelas supaya ialah benda jadi hafalan. Mana kita baca tafsir dan hafal sekali. Sekali tiba-tiba pihak penganjur kata, ustaz suruh diorang baca, tak apa, jangan suruh diorang hafal. Jadi kita kata ialah daripada tak dapat semua, jangan hilang terus langsung Maka kita kata kita baca dan terpulang pada diri masing-masing untuk orang kata menghafal. Yang tak tanya dalam kelas lah. Tak ada timbul tajuk malu, tak hafal ke dan sebagainya. Walaupun sebenarnya kita kata sepatutnya hafal. Macam saya ulang berkali-kali, saya kata macam sabda Nabi SAW, Nabi kata, alaikum bi suratul Baqarah, hendaklah kamu dapatkan surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, kerana dapatkan surah Al-Baqarah ini barakah. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan tak mampu menandingi surah Al-Baqarah ini akan alih-alih oleh ahli ilmu sihir. Mana dia tak boleh ditandingi. Kalau orang kata nak penanding terbaik, paling baik adalah surah Al-Baqarah. Mana hafal dan juga baca dia sering ulang-ulangkan bacaan dia. Jadi itu kita kata. Dan hatta ayatul kursi yang dikatakan sebagai pendinding manusia, seorang mukmin daripada gangguan syaitan dan sebagainya, dia adalah satu ayat daripada suratul Baqarah. Satu ayat saja. Mana suratul Baqarah itu kita kata terkandung dalamnya kisah ayatul kursi tadi, pasti dia lebih besar lagi fadilat dan kelebihannya. Tapi ialah biasa sering orang Melayu kita suka ambil yang shortcut. Dia tak nak ambil yang bagi jauh. Pasal apa? Panjang sangat. Maka tak ada siapa nak menghafal. Jadi saya sarankan hafal lah. Sikit. Baru 30. Baru 30. Jadi kalau dia kata dah masuk 100 ni, macam kelas tafsir yang hari Selasa. Nanti kita pakai tafsir Ibn Kathir. Lagilah payah. Dan 100 lebih kita terus jadi patah semangat. Ni kalau awal-awal ni baru 2-3 ayat, maka lebih baik sepatutnya kita start hafal dia sekarang. Ni bukan bebel, lebih bagi tahu. Baik, kita mau baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Baik. Buka surat yang ke-61 Sambung balik berkenaan dengan tajuk macam mana berlakunya dialog itu. Bila mana yang kita bacakan itu adalah bila Allah Taala nyatakan kepada para malaikat bahawa dia nak menciptakan di muka bumi ini khalifah. Ini perkataan khalifah tu nanti kita terangkan balik bila sampai waktu dia. Mana asal maksud perkataan khalifah tu pengganti, dan memang sahihnya kita bukan pengganti Allah. Allah Taala tak perlukan kita. Kalau tak ada kita pun dunia tetap ada. Sebab Allah Taala bukan bergantung pada makhluknya untuk sustain alam ini. Dia nak jadikan alam ini bergerak dengan kehendak dia. Tu kadang-kadang ada masalah juga bila ada orang kata kalau orang tak tahu bumi ni akan rosak dan sebagainya. It's actually ada masalah jugalah. Pasal pasal sebelum kita ada bumi dah ada. Yang faham macam tu je. Jadi bila Allah Taala kata nak ciptakan Adam alaihissalam atau khalifah di bumi ini, para malaikat bertanya, dan pertanyaan para malaikat itu sebenarnya bukanlah di atas dasar mengingkari. Dan Allah Taala juga bercakap pada para malaikat bukannya nak minta pendapat. Dia beritahu sahaja. Dan timbul di situ dialog di antara Allah dengan para malaikat, yang dengan dialog tadi dizahirkan apakah kemuliaan sebenar yang ada pada manusia itu. Pasal soalan kan malaikat kata ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ada kau nak jadikan muka bumi ini makhluk-makhluk yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Allah Taala kata inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Okey. Jadi Allah Taala beritahu itu. Jadi yang terakhir kita ambil itu adalah perenggan yang kedua dari bawah tu, di mana dia kata Allah Taala telah menjawab mereka dengan berkenaan soalan pertanyaan mereka. Sesungguhnya aku mengetahui tentang masalah yang kuat dan perkhalifahan Adam, dan aku khalifah ni, daripada apa yang kamu tidak ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Kerana dengan mereka akan diimarahkan bumi dan akan zahir hikmah ilahi dalam putusan para rasul alaihi wasallam. Dan bahkan saya sebut dari itu dizahirkan bahawa manusia ni capability dia untuk takut Allah Taala is actually dahsyat. Dia boleh takut Allah Taala, menangis, harap sungguh rahmat Allah Taala walaupun tak nampak. Para malaikat nampak. Itu sebab kenapa kita kata capability manusia ni Allah Taala zahirkan di situ. Bahkan sebahagian para ulama nyatakan bila pada malam Isra' dan Mi'raj, kan, di mana yang bergerak bersama-sama Rasulullah SAW adalah Jibril dan juga Buraq. Buraq makhluk yang kira binatang tanpa akal. Yang manusia ni ada binatang yang tanpa akal tapi ada nafsu, yang Buraq tadi. Yang manusia ni ada nafsu, ada akal. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Tapi bila disebutkan mana kedudukan dia, di akhirnya seorang manusia ni dengan akal dia, walaupun dia ada sifat kebinatangan, tapi dengan akal dia akan jadi lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat tak ada burden, tak ada hurdle menyekat dia, menjadikan dia payah untuk beribadat. Pasal memang dia tak perlu makan, tak perlu sekian. Sujud puluhan tahun, ratusan tahun tak ada masalah. Dan duduk diam, berdiri saja, duduk saja, sujud saja, tak ada masalah. Pasal dia bukan makhluk macam kita. Tak ada needs yang kita ada. Ada pun manusia ni pula ada needs macam binatang. Tapi kalau dia kata dia tak diberikan akal, dengan binatang dia sama. Cuma dengan sebab ada akal tadi, dia boleh lebih tinggi daripada malaikat. Okey? Lebih tinggi daripada malaikat. Ni kita akan bincangkan lepas ni. Dan kemudian kalau dia kata dia dah ada akal, binatang dengan dia sama-sama, tapi dia ada akal lebih, tapi dia tak reti nak kawal diri dia, dia lebih rendah daripada binatang. Lebih rendah, lower daripada binatang. What about men and jinn?
Jin is actually pasal makhluk yang telah ditarik daripada mereka tugasan. Dia tinggal, dia tugasan dia dah habis dah. Maknanya Allah Ta'ala pernah beri mereka peluang. Ini kita bincangkan nanti. Macam mana peluang tadi diberi pada mereka, mereka abaikan, maka Allah Ta'ala datangkan kita pengganti bagi mereka. Tu bila kata khalifah siapa? Kita ni pengganti siapa? Nak kata pengganti Allah Ta'ala. It's actually, na'udzubillah kita berkata macam tu. Tu khalifah Allah di muka bumi ini, lafaz tadi, kena define balik. Dia ada both. Dia ada nafsu, ada akal. Dua-dua sekali. Cuma asas penciptaan kita dan dia lain. Berbeza. Dan kemudian dia jadi awal sebelum kita. Before us, dia already dah roaming dekat muka bumi ini. Dah berjalan-jalan dah. Cuma lepas tu Allah Ta'ala tarik daripada mereka. Yang kita akan bacakan nanti. Berkenaan dengan tajuk ni. Masa dia berkaitan khalifah nanti kita akan bincangkan. Jadi, mana dengan manusia ni akan diimarahkan, dan memang macam saya kata tadi, capability manusia untuk menjadi takwa dahsyat. Dia boleh takut pada Allah Ta'ala, boleh harap Allah Ta'ala, sedangkan apa? Tak nampak Allah Ta'ala pun. Yang pada hari Arafah kan Allah Ta'ala kata pada para malaikat, lihat hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu, mereka takut kan azabku, mereka nakkan rahmatku, sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Mana itu dahsyatnya manusia ni. Tapi sebab apa? Capability ni semua orang ada. Cuma masalah nak pakai sejauh mana. Sejauh mana kita boleh pakai benda berkenaan, itu berdasar kepada apa? Effort yang kita buat dan keizinan Allah Ta'ala untuk kita. Effort kita buat. Ada effort dan Allah Ta'ala akan buka peluang untuk kita perbaiki keadaan berkenaan. Okay? Baik. Jadi ayat kita baca tadi, Allah Ta'ala nyatakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajar ke Adam nama-nama semua benda. Jadi kemudian Allah Ta'ala menyatakan kepada mereka satu sudut daripada hikmah penciptaan Adam. Dan dia menyatakan juga kelemahan mereka daripada kelaikan khilafah. Mana apa yang Adam menjadi tinggi lebih daripada para malaikat, itu benda ni. Yang itu cara, itu ilmu. Lalu dia mengajarkan Adam, itu bapa manusia, nama-nama benda. Nama-nama setiap benda-benda dan jenis-jenis yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Benda ni dia ajarkan. Dia, okey. Di sini timbul tajuk. Ilmu yang kita dapat dengan ilmu ni ada dua jenis sebenarnya. Dua jenis. Satu ilmu dia panggil ilmu belajar. Mana you learn. You tengok, dengar, faham. Itu ilmu pertama bentuk. Ilmu satu lagi adalah ilmu yang bersifat ilham. Ilmu yang belajar ni, actually yang macam kita dah, saya kata, ni apa sebagainya. Maka orang yang depan saya belajar. Bahkan kita dari kecil diajarkan ilmu yang belajar. Hatta bahasa kita pakai pun ilmu belajar. So, kita dengar mak kita cakap apa, bapak kita cakap apa, dan kita akan bercakap dengan bahasa dia cakap. Kalau Cina lah. Kalau India lah. Kalau Arab lah. Kan berdasar pada apa kita dengar, kita lihat, kita faham. Itu je. Ini ilmu belajar. Satu lagi ilmu panggil ilmu ilham. Maksudnya ilmu ilham ni ilmu yang tanpa diajarkan. Contoh macam bayi keluar daripada perut ibu dia. Dia dalam perut ibu dia selama 9 bulan makan ikut tali pusat. Tali pusat. Kan? Daripada dinding rahim ibu dia, tali pusat tu pergi ke pusat dia. Kemudian daripada dalam pusat tadi, dia bercantum melalui appendix kan? Dia akan keluar sampai appendix. Appendix sebenarnya cantuman asal. Bila kita menggunakan besar, dia hilang. Ya, saya. Itu orang kata apa? Dia datang mana ni benda ni? Ada terjojol terlebih. Dia kata amphibia lah, ikan lah sebagainya. Ini ahli sains kan? Kita kata bangang kan marah. Tapi seriously, benda tu adalah cantuman. Kalau tidak, macam mana makanan daripada mak kita masuk pada badan kita? Dia lintas juga usus kita. Still ongoing melalui usus dan sebagainya. Cantumkan. Pasal sebelum dia makan sendiri, mak dia salurkan ikut situ. So itu cantuman. Mana dinding perut budak tadi? Ni dinding rahim. Tali pusat. Kemudian pusat. Dinding perut budak tadi, dalam tu bercantum dengan usus dia melalui apa? Yang appendix tu. Yang ujung ni. Tapi bila budak tu besar, dia putus kan? Ini putus. Ini pun dalam ni pun putus dan mengecut. Tinggallah sikit kesan untuk mengetahui bahawa kita dahulu makan melalui jalan berkenaan. Itu sebenarnya. Tapi makan cili banyak sangat, tersumbat kawasan tersebut, luka, maka jadi appendix kena potong. Itu je. Kan sebenarnya. Kan? Dia benda berkenaan bukan. Kita perlu. Bahkan Allah Ta'ala biarkan tinggal kesan supaya kita sedar. Mana kita dimakan dahulu sebenarnya tanpa usaha, tanpa upaya, tanpa sebarang struggle, dihantar makanan pada kita sampai kita besar. Melalui jalan. Ada. Semua orang ada. Laki ada, perempuan ada. Tak ada pakai. Semua pakai. Cuma masalah dia cara pemakanan kita. Maksudnya lelaki pun ada potong appendix, perempuan ada. Mana ada lelaki tak pernah kena. Sama aja. Sebab doktor kalau dia kata orang sakit perut, doktor akan tekan kan. Takut dia bahaya kalau dia kata pecah appendix berkenaan.
maka isi usus kita akan keluar, masuk dalam kawasan organ kita dari luar. Ini masalah. Pasal dia, memang boleh, orang tu boleh mati. Pasal infection daripada bakteria tadi, kalau dia kata dalam saluran darah kita, dia boleh hantar antibody untuk makan dan binasakan. Tapi kalau luar daripada organ, kawasan tak ada darah, perut kita, antara perut kita dengan dinding perut kita, kawasan dia ni katakan perut kita, ini dinding perut kita, kawasan tu kosong. Kawasan kosong tadi, kalau dia kata terkena kuman kat situ, macam mana nak hantar, nak selamat, tak boleh selamatkan. So kalau dia kata pecah, burst saja empedik tadi kan, kena bengkak sebagainya, bernanah, pecah, terkeluar daripada sini punya isi perut, habis. Tak habis. Infection, biasa-biasa, tak lama lah. Kan? Bawa balik rumah kan, doktor-doktor, nak cuci je ni, nak cuci pakai pet bomba apa. Kan? Ha? Syahid. Syahid dia. Orang mati dalam penyakit dalam perut, syahid. Tapi janganlah minta. Janganlah minta nak mati. Ya Allah, matikan aku dengan penyakit dalam perut. Tak. Penyakit dalam perut. Ini penyakit dalam perut. Kanser dan sebagainya. Ya, saya. Ya. Tapi dengan syarat lah. Orang tu kena redha lah. Kalau dia whining kan, dia mengeluh dan sebagainya, mana sifat dia dengan Allah Ta'ala? Tak ada relate dia dengan Allah Ta'ala. Dia kena redha dahulu. Mana orang yang sawan untuk dapat syurga, redha dahulu. Orang yang buta, mata dihilangkan, dia redha dahulu baru dapat syurga dengan apa yang Allah Ta'ala tarik daripada dia. Dia boleh jadi sebab untuk dapat kebaikan, tapi kena redha. Kalau tak reti nak redha, masalah lah. Dia rasa dia pandai dia Allah Ta'ala. So, itu sebab kenapa kita kata kita kena belajar. Dia redha ni bukan ilham tau. Okey, ni okey, faham balik. Okey, saya balik tadi pada kisah budak. Tadi kan dia makan, dia dalam perut ibu dia 9 bulan, makan ikut tali pusat. Tapi lepas keluar dia terus tahu macam nak makan dari mana. Dan terus dia Allah Ta'ala jadikan benda tu secara naluri dia nak macam tu. Dan macam kita tunjukkan gambar dia tu anak kangaroo. Ingat kan? Dia masuk panjat. Tanpa dia ajarkan, tu ilham. Itu ilmu ilham dipanggil. Contohnya nak. Okey. Pepatah Melayu ada menyebut, macam penyu masuk kampung. Betul? Ha? Betul ke? Tak ada? Tukar? Tak ada? Tak tukar? Rusa kan? Okey. Rusa dengan penyu, soalan. Rusa dengan penyu, siapa mak dia jaga lama? Sesat juga. Okey, dengan sini. Penyu tak pernah sesat masuk kampung Tapi tahu tak, penyu ni adalah makhluk yang mak dia abandon. Start daripada bertelur tu mak dia tinggal kan, dia tangkau lah. Tapi bila dia keluar, dia tahu tak dia penyu? Dia tahu tak diri dia penyu? Dia soalan, dia tahu tak apa dia tahu tak diri dia penyu? Tahu. Sebab kenapa kita tak pernah tengok penyu kejar ikan paus nak mengawan? Kan ikan paus lari-lari, kenapa penyu kejar? Kan? Tak boleh, takkan jadi. Sebab apa? Penyu tahu dia penyu. Dia tahu makanan dia apa. Bahkan dia tahu jantan betina. Tak payah dia ajar. Mak dia kata, kalau kita sekarang ni kita kena ajar. Kau lelaki. Kau perempuan. Kan? Start from kita grooming dia, pakai baju apa. Di situ kita ajar dia. Dia siapa. Sekarang ni, penyu, tak payah dia ajar pun. Dia tahu makanan dia. Dia spesies apa. Betul? Nak pergi lari ke mana dia tahu. Menentas sudah lari ke laut. Ke ada nota mak dia tinggalkan tu? Tak, kalau kita buka balik, kalau kita gali lubang tu, ada tak nota? Mak dia tinggal, wahai anakku, engkau adalah penyu. Engkau jantan atau engkau betina. Makanan kau adalah sekian, musuh kau adalah sekian. Kan? Engkau patutnya mengawan macam ni. Patutnya kalau tempat ni seriously tak ada kan? Tapi penyu takkan sesat. Ni dipanggil sebagai apa? Dia keluar dia tahu. Macam tebuan tinggalkan kan, macam apa yang tepi dinding masa tanah tu kan? Panggil angkut-angkut tu. Tu pun sama. Ditinggalkan telur dan tu dan sebagainya, keluar, dia tahu dia siapa. Tak ada pula silap dia kawan, dia kejar lebah nak mengawan je. Tak ada. Kan? Lebah pun lari. Apa pasal kau mengawan aku kan? Lebah-lebah semua kan? Maksud dia tak ada. Sebab apa? Ini panggil ilham. Ilham Saya Allah ilhamkan. Dan bahkan kita sebenarnya manusia ada dua benda berkenaan. Sekarang inilah. Bahkan bila datang dalam hadis yang sahih, Nabi kata, kamu akan lebih kenal rumah kamu di syurga berbanding rumah kamu di dunia. Maksudnya kat syurga nanti, tidak ada malaikat yang pegang buku nota, kemudian A15. Abu, jom sana. Engkau, apa? Mina. Okey, C5. Tak ada. Semua orang masuk syurga dia tahu rumah di mana satu. Ilham. Itu ilmu yang kita kata di sana. Ilmu sini lain, ilmu sana lain. Yang ilmu sana ilham. Hasil kerja kita. Hasil effort kita buat di sini melahirkan di sana pengetahuan yang baru.
Maksudnya macam mana budak tadi kan, dia makan, dia tahu nak makan di mana, nak berjalan tak dia ajar pun dia akan berjalan. Hasil apa? Ilham tadi. Di situ kat sana nanti akan kembali balik. Tapi ayah. Ilham means when let's say we are in Shura, the knowledge is unlimited. Oh, Actually according to what Allah Ta'ala will give us. Kalau macam your house, your sebagainya, dia tahu lah. Isteri kita siapa, tak silap masuk. Oh, sorry, silap masuk rumah orang. Takkan. Nobody will ni. Tapi actually macam hatta Nabi sendiri, Nabi kata apa? Bila Nabi kata berkenaan dengan apa hadis syafaat. When the prophet akan beri syafaat nanti, Nabi kata the first thing first, bila manusia datang jumpa aku, jumpa Adam tak boleh, Nuh tak boleh, Ibrahim tak boleh, sampai jumpa aku pun akan sujud, Nabi kata. Dan aku akan puji Allah Ta'ala dengan pujian yang aku tak tahu sekarang, Nabi kata. Akan Allah Ta'ala ilhamkan aku di sana nanti. Dan aku puji Allah Ta'ala, I will praise Allah Ta'ala with the praising yang sekarang aku tak tahu. Di sana nanti aku diberikan. Lalu lepas aku praise Allah Ta'ala dengan praise berkenaan, Allah Ta'ala berkata, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Sal tu'tah, engkau mintalah, engkau akan diberikan. Isfa' tu syafa', mintalah engkau akan diberikan. Mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Lepas tu Nabi berkata, ummati. Maksudnya Nabi sebutlah apa Nabi minta. Ada yang minta orang supaya dijalankan. Masa orang stranded. Mana tak tahu nak pergi mana dan sebagainya, stranded di padang mahsyar. So nak tunggu permulaan untuk mula penghisaban tadi, mula dengan permintaan Nabi SAW. Tu Nabi kata, aku adalah penghulu anak Adam. Mana start from Nabi minta, baru Allah Ta'ala berikan. Tapi yang kita nak fahamkan sekarang masalah ilham. Atau manusia keluar nanti. Keluar kubur nanti semua jalan pergi kumpul setempat. Kenapa kumpul setempat? Allah Ta'ala ilhamkan. Ilhamkan kepada mereka. Sampai sana benda lain. Di sini ilmu lain. Jadi ilmu ilham satu benda. Ilmu yang belajar satu benda lain. Yang you learn. Macam sekarang ni kalau ni kata orang tu Muslim, mukmin, tak belajar bahasa Arab. Essentially he didn't learn Arabic. Tapi dia seorang bertakwa. Lepas tu bila masuk kubur, malaikat tanya. Dia kata aku tak ada dengar soalan ni. Yang kita sekarang kita hafal soalan tadi. Essentially worthless. You don't have to know the question. Kalau tak tahu question tadi pun tak ada masalah. Yang penting tadi amal. Pasal amal betul, masuk kubur, lidah akan bercakap. Bila malaikat tanya, you will know what the answer is. Macam kita katalah, macam mana budak tadi tahu, macam penyu tadi, dia keluar daripada tanah, dari pasir tadi, dia tahu dia penyu, dia lari ke laut, dia tahu dia jantan betina, tak payah ajar. Spesies apa? Tak ada bimbing, mengawan dengan penyu lipas ke, tak ada, takkan jadi. Dia takkan kejar. Kan? Kalau kita kata, itu kita kata Allah Ta'ala zahirkan kepada kita bukti bahawa benda berkenaan ilmu yang berlainan. Yang kita akan dapat sana. Sekarang ni tak. Maksudnya sekarang ni yang lebih mulia ada. Okey, kita kata ilmu ilham, ilmu belajar. Sekarang ni ilmu ilham yang belajar, mana lagi mulia? Masalah dia. Pasal orang kita banyak nak cari ilmu ilham. Nak ilham, inspired, dia nak apa ya? Laduni, kasyaf dan sebagainya. Sedangkan Adam alaihissalam dimuliakan Allah Ta'ala dengan ilmu mana tu? Ilmu belajar. Pasal Allah kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia Allah Ta'ala ajarkan Adam nama semua benda. Nama semua benda Allah Ta'ala ajarkan pada Adam. Maksudnya kat situ ilmu belajar. Ilmu belajar. Bahkan Adam AS, okey, bila kita bila Allah Ta'ala berikan Adam contoh macam doa untuk minta ampun tu, Allah Ta'ala ilhamkan. Kata Rabbana zalamna anfusana tu Allah Ta'ala sampaikan. Nanti kita akan baca ni. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Allah Ta'ala Adam menerima dari Tuhannya berapa kalimah, lalu Allah Ta'ala beri taubat ke atas Adam dengan kalimah berkenaan. Tapi bila Allah Ta'ala nak ajarkan Adam AS untuk bagi salam, dia suruh Adam bagi salam dengan para malaikat. Dan dengar apa mereka jawab. Allah Ta'ala kata, dengar mereka. Tu duduk, pergi dekat malaikat yang sempurna, malaikat yang sedang duduk, bagi salam pada mereka dan dengar apa mereka jawab. Dan itu akan jadi salam untuk engkau dan anak cucu engkau. Dan Adam pergi, Assalamualaikum. Mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Mereka tambah warahmatullah. Maka dengan sebab itu kan, kita itu Adam belajar, bagi salam, jawapan salam tu dengan apa? Dengar. Jumpa, cakap, dengar. Jadi itu ilmu yang dipanggil sebagai ilmu belajar. Yang benda ilmu belajar ni tadi para malaikat tak ada. Kita diwajibkan belajar. Itu sebab kenapa kita wajib belajar. So kenapa mulianya Adam, ilmu tadi, mulianya Adam dengan sebab ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan ni. Jadi kita sambung kan tak? Jadi kat sini dia kata, mana dia, lalu dia mengajarkan Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu dia mengajarkan Adam, bapa manusia, nama-nama setiap benda dan setiap jenis yang diciptakan Allah Ta'ala. Dan dia mengajarkannya juga penamaan-penamaan. Maksudnya nama dan juga pemberian nama. Mana apa benda panggilan-panggilan, mana benda ke orang ke dan sebagainya, semua sekali.
Dan ini difahami dengan kata ganti nama yang berakal, yang disebut dalam apa, thumma aradahum. Allah Ta'ala gunakan hum, tak gunakan ha. Dalam bahasa Arab, bila benda tu apa, objek tak ada akal, tak bernyawa, kita panggil dia contoh macam qalamun. Kan qalamun sebatang pen. Qalamun. Dia muzakkar qalamun. Hadza qalamun. Kemudian bila dua, hadzani qalamani. Apa ye? Bila naik tiga je, dia tak ada haulai. Dia akan gunakan hadhihi. Singular feminine. Untuk benda tak berakal, dalam bahasa Arab dia gunakan singular feminine. Tapi bila Allah Ta'ala dah ajarkan nama-nama benda pada Adam, tiba-tiba Allah Ta'ala kata, thumma aradahum. Kemudian dia pamerkan mereka. Benda-benda tersebut dipamerkan kepada para malaikat. Aradahum. Dia pamerkan benda tersebut pada malaikat. Kemudian, faqala ambi'uni. Bagi tahu aku. Bi asma'i haula. Haula ni untuk benda yang berakal. Jadi kat sini dikatakan, apa, para ulama menyatakan, maksud dia benda yang Adam AS lafaz apa, tahu nama-nama tadi, semua yang berakal dan tak berakal. Yang berakal dan tak berakal. Maksud dia kata jin, para malaikat dan sebagainya, pun Adam, Allah Ta'ala ajarkan Adam nama-nama semua benda. Para malaikat pula limited. Maksud dia hanya kenal benda Allah Ta'ala bagi tahu je. Macam apa Allah Ta'ala input pada dia, itulah dia tahu, lain tidak. Dia takkan boleh belajar di atas ilmu yang lain. Contoh sini, bila kita kata kita dengan binatang, kelebihan kita sebenarnya itu je. Apa kelebihan kita? Kelebihan kita adalah manusia ni boleh tambah pengetahuan tanpa lalui proses yang sama dilalui oleh orang yang sebelumnya. Contoh kalau orang tu nak dapat pada keputusan kajian dia 40 tahun. Kita boleh belajar dalam masa 1 hari atau sejam. Sejam. Penemuan orang tu 40 tahun dia punya research dan sebagainya. Kita boleh belajar mana? Seminit, sejam dan sebagainya. Ada macam contoh macam oksigen 20% udara. Pernah buat uji kaji? Tak pernah kan? Yang pasal Mal mungkin pernah. Tapi soalan sekarang, oksigen 20% udara. Orang yang nak jumpa benda berkenaan, dia lalui proses yang panjang. Tapi kita dapat pengetahuan tadi sekejap je. Macam doktor kan, cara bedah, cara potong banyak. Semua dapat tadi. Pasal dia kalau untuk dia buat balik dengan error, tak. Mana dia akan apa tahu? Dia mana pengalaman orang sebelumnya menjadi pengajaran bagi kita. Tak perlu kita lalui proses yang sama. Tak perlu kita naik ke langit. Tak perlu kita sekian. Tapi kita tahu apa yang berlaku. Contoh saya kata, pernah pergi Siberia? Tak pernah. Apa keadaan kat sana? Sejuk. Pernah pergi? Tak pernah. Tapi kita tahu je lah. Belajar. Pengalaman orang kita tambah pada diri kita. So sebelum pergi ke mana-mana tempat, contoh macam nak pergi ke India, kena ambil injection. Macam-macam injection kena ambil. Kenapa? Anda pernah kena ke? Tak pernah kena. Kenapa kena ambil injection macam-macam? Sebab banyak orang pergi sana, badan dia tak tahan dengan apa? Benda air ataupun bakteria yang ada kat sana dan sebagainya. Yalah, bayangkanlah, kadang-kadang pelik juga. Pasal diorang kat sana dah lali. Kan, sungai Gangga tu dia campakkan mayat. So what do you expect? Sungai yang campak mayat. Kalau orang mati tak ada, dia campak mayat dalam sungai. Tapi sungai tu suci. Sungai tu suci bagi mereka. Tapi kita kata orang yang tak pernah contaminate air, benda tak contamination macam tu berlaku, dia tak boleh. Dia minum je dia akan sakit. Demam. Pergi sana sakit seminggu, 2 minggu barulah lepas tu badan dia adapt. Tapi normally nak pergi kenapa? Ambil injection. Kenapa kita ambil injection tadi? Untuk apa? Pengalaman orang terdahulu. Tu yang tuan-tuan ambil cacar, BCG, polio, riket dan sebagainya kan, polio kan, injection polio dan sebagainya. Semua tu berdasar pengalaman orang terdahulu, kita ambil untuk kita. Macam penyakit kuning. Zaman dulu sebelum pengalaman kan, ada perempuan tu sebenarnya gila kan, yang menemui jemur anak untuk sembuhkan penyakit kuning tu. Orang yang kena, yang temui benda berkenaan perempuan tu sikit sewel. Tahu tak? Dia letak anak tengah panas. Anak ada kuning. Tapi lepas kena panas, rupanya kepanasan tadi dia menyebabkan cahaya pewarna blueberry dalam najis tu turun masuk dalam kawasan air dalam badan manusia. So dipisahkan daripada darah. Benda tu nak temui. Kalau kita tak tahu-tahu, kalau orang tu punya pengetahuan kita tak dapat, kita anak kita kuning, bila anak aku, betul. Sekarang ni kuning, kuning je, jemur je. Perasan tak? Mana makin kita dapat pengetahuan, tapi pengetahuan tadi bukan kita lalui pengalaman dia. Kita cuma apa? Kutip orang yang punya pengalaman, orang yang punya pengalaman, yang ni punya pengalaman, kita gabungkan, in the end kita apa? Kita ada pengetahuan yang banyak. Faham? Bumi macam mana, saiz Amerika Syarikat. Anda pernah ukur? Soalan. Tak pernah kan? Saiz Malaysia? Pernah ukur? Tak pernah. Tapi tahu kan? Macam tahu? Pengalaman. Orang lain, orang terdahulu kita ambil
kita gabung pada pengetahuan kita. Ini sebenarnya advance ataupun kelebihan manusia berbanding dengan binatang. Tapi kita kata benda berkenaan adalah ilmu belajar, bukan ilmu ilham. Faham tak? Ilmu ilham, benda tu tak payah diajarkan, dia tahu sendiri. Kita dekat dunia ni disuruh supaya belajar ilmu yang belajar. Bahkan dengan asas ini jugalah, ibu bapa dia kena tahu bahawa dia kena sekat anak dia daripada benda yang rosak. Bukan gunakan idea bahawa let them do their mistake and they learn from their mistake. Salah. Sebab kita ni parent. Kita jadi ibu bapa untuk supaya jangan dia buat silap yang kita silap. Apa salah kita, jangan dia kena. Kan mungkin kita dapat dapat baik balik. Tapi dia kena jatuh menjunam sampai tak boleh patah balik. Itu kena ingat pasal kita manusia ni tak sama. Kan dari segi pemikiran ataupun orang kata ketahanan dan sebagainya terhadap ujian dan sebagainya. Bahkan baru ni dalam berita keluar. Ada dengar kan? Mana ada 2 orang budak perempuan belasan tahun didakwa kerana dia bully seorang perempuan yang dah berumur dewasa. Tapi perempuan tu kena bully dengan texting dan sebagainya, dan sekarang perempuan tu terjun bangunan. Baru sangat. Kat US. Kat US. Dia bully pakai teks je. Kata ini kita orang tension kan orang guna terjun. Ya, actually faham tak? Itu ketahanan manusia. Ada orang hantar engkau lah. Cakap apa tak tweet pada aku tak kisah. Tapi ada orang tak boleh. Jadi dengan sebab itu kita kata anak-anak kita dia mesti belajar bukan dengan cara semestinya dia buat silap, tak. Betul, kesilapan mengajar dia pengalaman. Tetapi kita jadi parent, matlamat Allah tak menjadikan kita ni parent, mengatur hidup mereka supaya jangan mereka buat kesilapan apa yang kita dah terlalui. Jadi dengan sebab itu kita kata itu sebab kenapa kita buat arahkan dia dan sebagainya. Faham? Jadi itu sebab pasal manusia belajar, manusia ni lebih mulia berbanding binatang, bukan sebab boleh kahwin, bukan sebab bina bangunan, pasal ada binatang boleh bina bangunan. Kan? Ada binaan lagi dia hebat daripada manusia buat. Kan? Macam anak-anak dia punya sistem tu, komuniti dia kompleks. Ada tentera, ada kalau ikut size, dia ada size dia. Ratus-ratus lah. Kemudian yang lain tu kecil-kecil tu, yang cari makanan lain, yang sekian, semua sekali buat kerja. Ikutkan dari segi tu, lebih organize banding manusia. Better organize banding manusia sebenarnya. Kan? Tapi dalam masa sama, adakah itu kelebihan kita? Tak. Kalau hierarki, ikutkan mana ketaatan pada pemimpin sebagainya, binatang lagi hebat banding kita. Tetapi yang lebihnya apa? Kita boleh tambah pengetahuan daripada pengalaman lain tanpa kita lalui proses sama, kita boleh tahu. Itu je lebih kita. Lain tak ada. Apa? Ikutkan darah daging. Binatang ada darah daging. Kan? Ada darah, kita ada darah. Ada sakit, rasa sakit. Binatang ada rasa sakit. Kan tak percaya balik rumah ini, ada kucing gigit kepak kucing tu yang ekor. Dia ada buat apa lagi? Dia buat apa? Dia cakar kita, dia marah. Binatang ada marah. So apa lebih kita? Lebih kita satu benda je. Ni ilmu, pengetahuan. Kita boleh tambah pengetahuan kita daripada apa? Orang lain punya pengalaman. Itu lebih kita. Binatang tak boleh. Ajarlah. Jangan duduk itu, bahaya. Dia duduk juga. Jangan buat sekian, dia buat juga. Faham tak? Dia tak boleh benda-benda kenaan. Bahkan bila kita kata arahan dan sebagainya, kita kata macam kepatuhan separuh binatang tadi, itu nature tak menjadikan pada dia. Boleh dia terima, kita cakap jadi dia dengar. Dan sebenarnya binatang paling pandai, okey. Ini quiz hari ni. Apakah binatang paling pandai? 5 saat dari sekarang. Maksudnya paling boleh pandai diajar. Salah. Salah. Keldai. Itu cerita dia. Okay. Sebenarnya orang kata keldai ni bodoh sebab apa? Pertama bunyi dia bising, kedua dia punya tahi dia bersepah. Dari segi ni orang Arab contoh kuda kalau orang tu nak latih kan kena tarik tu pergi kanan kiri kan. Keldai tak payah. Nak pergi kanan kiri boleh pakai remote. Maksud dia cakap je. Kanan. Nak apa dia ada lafaz dia. Man dengan dia lafaz tu nanti kedai tu akan ikut ke kanan atau kiri. So laju cakap je. Tak payah pukul dia pun. Ikut apa kita ajar. Seriously. Keldai is actually the most brilliant. Paling mudah diajarkan. Dan dia antara paling tak melawan. Antara lain kita sebat dia lawan tendang kita. Keldai tak. Imam Syafi'i kata apa? Manustu qadiba falam yaghdab fa huwa himar. Barang siapa disuruh marah tapi dia tak marah, dia keldai. Kan keldai actually kalau lain kita lempang dia marah, dia lawan balik. Kan keldai adalah di antara binatang yang tak macam tu.
Dia normally dia akan dia jalanlah. Dia macam tu. Tapi dari asasnya keldai ni dia pandai terima arahan. Banyak bukan anjing je. Anjing pasal orang rajin bela. Tu dalam TV tunjuk. Tapi keldai dia actually antara paling pandai. Paling pandai. Kan? Dia boleh menerima arahan. Boleh menerima arahan, boleh diajarkan arahan. Macam ada kawan saya dulu, beruk kan? Dia kata beruk kan? Boleh dia ajarkan apa, hijau, kuning, apa, buah apa kan? Kawan saya seorang, dia gelar cikgu beruk. Dia pergi ambil beruk dekat hutan. Kemudian dia tangkap anak beruk tu. Kemudian dia ajar dia kecil lah. Dia pergi ambil tandan kelapa. Kemudian dia pegang kayu kecil. Lepas tu dia kata, karan. Beruk tu pegang salah, dia ketuk. Dia ketuk. Kemudian sampai beruk tu pandai. Lepas dia pandai, dia jual. Jual pasal ada kemahiran dia kan macam anjing yang dilatih. Boleh dijual. Kadang-kadang dia kata anjing saja, tidak. Anjing yang dilatih boleh dijual. Para ulama bahas perkara ni. Anjing yang diajar berburu, maka dia boleh diniagakan. Maksudnya dengan beruk yang diajarkan. So secara asasnya konsep tambah ilmu daripada pengalaman orang lain, itulah kelebihan sebenar Adam alaihissalam dan kita sebenarnya. So Allah Ta'ala tunjukkan kepada para malaikat dengan apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Ta'ala tunjukkan kepada para malaikat, lebihnya Adam sebab apa? Dia boleh belajar. Tunjuk sekian, tak payah inspired, tak payah diilhamkan dengan ilham. Tunjuk dengan dia putih, hitam. Ini apa, dia boleh belajar. Itu beza manusia. Kalau dia kata binatang-binatang tertentu tu kan bukan semua boleh ajar. Seko, kalau pandai seko tu je. Seko tu je yang brilliant sikit. Yang lain, tak ada. Bahkan contoh macam dolphin kan. Dia pernah tengok dolphin memburu macam mana? Tak tengok Dia buat sekumpulan kan. Dia actually kalau siapa-siapa cari apa BBC, dia buat macam bulatan. Macam ikan kan, nak makan ikan. So bila dia nganga mulut, bila orang campak ikan dia lompat kan, dia nganga mulut. Sebab itu cara nature dia makan. Dia biasa macam ni, dolphin ni, dia nak perangkap ikan yang dia nak makan. Dia kibas ekor dia dekat air. Jadi benda tu buat macam keladak Lepas tu dia pusing buat keladak tadi sampai kecil. Bila kecil nanti ikan dari tengah-tengah tu akan melompat. So dia pun nganga. Tu kalau siapa nak tengok, cari BBC Live CD nombor 1. The first CD. Dia tunjukkan gambar tu. Mana itu actually jadi apa adaptation dia dekat dalam alam liar dia. Kita bawa masuk dalam kolam swimming pool, dia ikut jugalah benda tu. Benda yang dia buat dah. Dia dah buat dah sebenarnya benda berkenaan. So secara tak langsung kita kata benda tersebut yang kita kata kita cuma kita improvise apa yang ada je. Bahkan kita tahu kenapa dia pilih warna sekian. Kita tak tahu kenapa. Ataupun bunyi sekian. Kenapa dia taat dan sebagainya. Kita tak tahu. Tapi secara asasnya manusia kita boleh ajar. Kan daripada tak tahu bahasa Inggeris boleh ajar bahasa Inggeris. Boleh cakap fluent. Kan? Orang Melayu boleh belajar, semua boleh kita belajar. Sebab manusia belajar bahasa macam-macam bahasa. Bukan bahasa mulut mak dia sendiri pun dia boleh belajar. Itu bezanya manusia banding dengan binatang sebenarnya. Jadi tak ada lebih sangat. Bab mengawan, kita mengawan, dia mengawan. Kita kahwin, dia kahwin. Kita marah, dia marah. Kita ada macam, kan, sifat sayang anak. Binatang sifat sayang anak. Kan, kejarlah ibu ayam yang ada, yang baru lepas turun dari reban tu. Kan anak dia kecil-kecil. Datang dekat. Dia jaga anak dia. Jadi menunjukkan bahawa dekat situ, sayang anak ada, semua ada. Beza satu benda je. Community dan sebagainya semua sama. Tapi satu benda, kita boleh tambah ilmu di atas pengetahuan yang kita dah ada, kita boleh tambah. Dengan apa? Tanya, dengar, lihat, faham. Dan actually itulah beza kita. Kan? Macam construction, kan? Kenapa kat Jepun dia boleh letakkan pengalaman kan? Dia bina bangunan yang goyang-goyang pun tak jatuh. Itu pengalaman. Berdasar pada apa orang lalui, kita ambil adaptation. Macam tu je keadaan dia. So itulah sebenarnya keadaan asal manusia ni yang mulianya sebab itu. Dan Allah Ta'ala tunjukkan dalam Quran dengan apa? Kisah Adam belajar nama-nama benda. Dan Allah Ta'ala kata, dan dia tak mengatakan, pamerkan di kalangan penama yang ada akal seperti manusia malaikat dia, dan dia tidak mengatakan thumma aradahum, thumma aradaha. Dia tak kata nya, dia kata mereka. Itu menunjukkan bahawa yang ditanya kepada Adam tadi bukan setakat apa? Benda-benda, barang-barang, tapi bahkan apa? Makhluk-makhluk yang apa? Berdialog. Seperti malaikat dan juga jin. Sebab malaikat dan jin actually kan berdialog, bercakap, berinteraksi. Maksudnya kalau mungkin malaikat sendiri pun tak tahu malaikat satu lagi apa benda kerja dia. Mana setiap malaikat tu dia akan buat kerja dia je. Dia tahu apa benda Allah Ta'ala bagi tahu. Kalau dia kata bahkan ini dizahirkan dalam kisah berkenaan dengan orang yang bunuh 99 orang. Tu ingat tak? Kan di akhirnya para malaikat berebut
berebut nak apa? Malaikat azab nak ambil roh dia. Malaikat rahmat pun nak sambutnya roh dia. Mana lepas dimatikan dia, so yang menyambut roh dia tadi either malaikat rahmat atau malaikat azab. So bila berebut Allah Taala hantar malaikat juga yang apa? Jadi pengadil. Kan jadi pengadil untuk ajarkan mereka, untuk tunjukkan ukur dari mana ke mana. Maksud dia kat situ apa jadi? Mana malaikat pun tak tahu sama-sama dia. Yang ini siapa. Pasal Allah Ta'ala utuskan pada mereka satu malaikat yang lain dalam bentuk rupa manusia untuk mengajarkan mereka. So menunjukkan bahawa apa? Ini cara mereka sesama sendiri pun tidak kenal sesama lain. Berdasar pada malaikat apa Allah Ta'ala ajarkan saja. Itu yang kita baca bila Allah Ta'ala tanya mereka nama-nama benda. Mereka tak boleh jawab. Mereka kata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Okey. Jadi di antara dalil-dalil keumuman, okey, ada juga dalil-dalil yang membantu apakah yang menunjukkan bahawa Adam belajar nama apa benda? Apakah benda yang Adam ajar? Adalah hadis syafaat yang panjang. Yang dalam hadis berkenaan, lalu mereka datang kepada Adam. Lantas mereka berkata, engkau adalah bapa manusia. Allah Ta'ala jadikan dikau dengan tangannya. Dan dia sujudkan kepada dikau para malaikat. Dan dia ajarkan dikau nama-nama semua benda. Ini yang manusia akan cakap pada Adam di mahsyar nanti. Pasal diorang minta Adam sebab dia syafaat. Diorang kata, wahai Adam, engkau bapa manusia. Allah Ta'ala jadikan engkau dengan tangannya. Allah Ta'ala muliakan engkau. Allah Ta'ala ajar kau nama semua benda. Jadi maksud dia semua benda, everything. So everything Allah Ta'ala dah ajar pada Adam AS. Okay, jadi dengan sebab itu kita kata, apa benda? Semua benda. Ada orang, saya jumpa seorang tu. Dia kata, apakah nama benda-benda yang Allah Ta'ala ajar pada Adam? Dan Al-Quran kata semua benda lah. Lepas tu habis roket. Dia buat dia buruk. Roket. Peluru berpandu. Allah Ta'ala ajar juga pada Adam. Saya kata, Allah Ta'ala kata semua benda lah. Apa benda berkenaan jangan kita persoalkan. Pasal itu hak milik Allah Ta'ala untuk simpan. Kan apa Allah Ta'ala ajar pada Adam di sini nama, terpulang pada dia. Tapi yang penting, Adam dimuliakan dengan apa? Pembelajaran tadi. Itu yang kita patut belajar. Bukan kita persoalkan. Semua benda tu maksud dia apa? Itu kenapa kita persoalkan? Jadi yang kita fahamkan di sini adalah Adam, Allah Ta'ala muliakan ke atas malaikat melalui apa? Melalui ilmu yang dipelajari oleh Adam AS. Ilmu belajar, bukan ilmu ilham. Ilmu belajar, kalau ilham, malaikat pun ada. Kan malaikat pun ada ilham. Sekarang ni apa? Belajar. Okey. Jadi kata apa? Ketika Allah mempamerkan penama-penama berkenaan pada para malaikat, dia mengatakan kepada mereka di atas bentuk sangkalan. Mana nak menyangkal dakwaan mereka bahawa mereka kata, kenapa kau nak buat di muka bumi ini makhluk yang menumpahkan darah dan membuat kerosakan? Maka Allah Ta'ala tanya pada mereka, ambi'uni bi asma'i haula, beritahu daku nama-nama benda ini. Okay? In kuntum shadiqin, kalau kamu semua benar. Itu dalam apa? Dalam dakwaan kamu lebih layak untuk khilafah. Kalau kamu kata kamu layak, so okey, sekarang bagi tahu nama benda-benda ni. Okey. Lalu mereka menafikan daripada diri mereka bahawa mereka tahu sesuatu selain apa yang diajar kepada mereka oleh Allah. Okey, tapi sebenarnya macam saya katalah, diajarkan secara apa? Ilham. Pasal para malaikat dia tak macam manusia. Itu je. Macam manusia ni, kelebihan manusia ni adalah apa? Anda belajar melalui apa? Penambahan ilmu yang Allah Ta'ala buka pada anda. Capability kita dahsyat. Saya kata tadi, kita boleh takut Allah Ta'ala dengan tak lihat pun, tak dengar pun, tak tahu pun, tak pernah pandang. Tapi apa? Boleh menjijih air mata tengah malam, menangis, minta keampunan Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab capability yang kita ada tadi, belajar tentang syurga neraka tadi, dia boleh datangkan daripada diri manusia yang tadi apa? Ketakutan yang bersangatan ataupun keinginan bersangatan kepada syurga. Itu beza kita sebenarnya. Jadi Adam AS, bila dia kata kat situ, dia kata, ambi'uni bi asma'i, dia kata pada para malaikat kata tak boleh, tak dapat nak menjawab melainkan apa yang Allah Ta'ala ajar mereka. Dan termasuk dalam penafian ini, pengiktirafan dengan ketidaktahuan nama-nama benda yang ditanya mengenainya. Mana benda-benda yang Allah Ta'ala tunjuk pada mereka itu, mereka tak boleh jawab. Itu dan apa saja yang selainnya. Secara umum benda tu tak tahu, benda lain pun mereka tak tahu juga. Kecuali apa yang Allah Ta'ala buka pada mereka saja. Dan cara Allah Ta'ala ajar pada para malaikat adalah melalui apa? Melalui apa? Ilham. Okay, bukannya macam start. Pasal Adam AS dimuliakan dengan benda tadi. Para malaikat disujudkan kepada Adam dengan sebab itu. So kenapa kita kata ilmu ilham, ilmu belajar. Ilmu belajar lagi mulia berbanding ilmu ilham. Itu kesilapan kalau ada orang cari ilmu ilham ni, nak ilmu laduni dan sebagainya, orang tu telah tersalah. Itu sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hadis Bukhari, Nabi kata, man, sesiapa yang
yuridillah, dikehendaki oleh Allah, bihi, padanya, khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, orang fahamkan dia dalam agama. Tapi orang berhenti kat situ, baca habis. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Ilmu itu hanyalah dengan belajar. Kita tunggu diam kan, duduk zikir setiap hari, insya-Allah kita pandai. Tak belajar. Kemudian duduk diam, tapi dah zikir, mesti Allah Taala bukakan pintu-pintu kasyaf. Itu masalah kita. Itu sebab banyak dalam masyarakat kita sekarang masalah timbul ini bab ni. Mana tadi ada seorang hamba Taala, saya tahu siapa. Nama orang yang sibuk menyebarkan, kata dia cerita macam ni. Ada ustaz dekat televisyen baru ni, dia ditanya berkenaan masalah talak, cerai-cerai. Dia Islam, okey, bila sebut at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali je. Kemudian lepas tu sama ada pegang ataupun bebaskan. Mana tak boleh kahwin lepas tu. Sehingga perempuan tu mengenai kahwin dengan orang lain. Jadi maksud dia talak untuk setiap seorang lelaki pegang atas isteri dia 3 kali je. 3 kali. Kali ketiga dia cerai, habis. Tak boleh dah. Mana strike 1 2 3 tu. Tapi soalan sekarang, kalau dia kata okey, dia faham macam ni. Lepas tercerai bini, tempoh iddah 3 kali suci atau 3 kali bersih, 3 kali haid. Okay? Lepas tempoh berkenaan, isteri tadi dah jadi terputus, tak boleh dirujuk. Tapi masih boleh dikahwini. Mana akad nikah baru pula. Kan? Akad nikah sekali lagi. Bila akad nikah sekali lagi, soalan timbul, adakah dia start dia kosong balik ataupun talak yang lepas yang hari tu masuk lagi? Ittifaq para ulama bahawa apa? Talak yang lepas tu kira lagi tau. Dia dah cerai bini dia 2 kali. Kan? Kemudian dia akad nikah sekali lagi. Mana the last time dia akad nikah, mana dah 2 strike yang awal. Kalau sekali dia pegang 1 je. Kalau dia buat sekali lagi dan patut jatuh. Kan? Maksud dia bini tak tahan kecuali kahwin dengan orang lain. Ustaz tu dia ajar. Dia kata dia kata ini. Dia kata kalau lepas daripada iddah kemudian nikah sekali lagi, maka nescaya orang tu dengan isteri dia kosong balik. Lepas 3 round. Bukan 3 round. First round. Mana first round macam dia cerai bini sekali, kemudian dia rujuk balik. Dia nikah sekali lagi dengan bini yang sama. Mana suami yang sama dengan lelaki yang sama dengan isteri yang sama, nikah, kemudian cerai, remarried. Dia panggil remarried again. Bila remarried, kahwin sekali lagi, kahwin semula, maka dengan suami yang sama, maka sebenarnya talak yang awal tadi masih dikira. Bahkan dalam agama Islam pun memang itu sebab kenapa setiap orang yang bercerai sebagainya direkodkan supaya apa, jangan sampai nanti strike tu tak tahu berapa kali. Faham tak? Tapi problem ni sekarang ni, ustaz ni kata, tak, start dia kosong. Start dia kosong balik. Jadi orang pun tak start tanya saya kata mana? Datang mana ustaz ni belajar? Dia kata ini telah dipraktiskan dalam mahkamah syariah bla 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 bla. Saya kata dia salah faham kot, saya kata. Pasal dia kata saya kata dengan budak yang sibuk tanya ni, cakap dengan ustaz tu minta rujukan dia. Lepas tu ustaz tu pun bagi melalui WhatsApp tu, dia tangkap gambar kitab Fiqh Islam wa Adillatuhu. Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Fiqh Islam dan dalilnya. Tapi yang kelakarnya bila dihantar, benda yang dihantar tu saya sebenarnya opposite apa yang dia cakap. Bahkan maksud dia dalam kisah berkenaan yang disebut dalam itu adalah 2 suami, bukan 1 suami. Bukan the same husband. Dia macam perempuan tu yang dibahas kat dalam kisah berkenaan adalah, ada saya buka mana tadi. Dia remarry orang lain lah, Ustaz. Ya, saya. Okey, jadi dia kata bahkan dalam bab berkenaan yang diletakkan adalah hadmuz zawajil tsani talaquz zaujil as-sabiq. Penghapusan, tajuk dia penghapusan perkahwinan yang kedua, perceraian suami yang awal. Maksud dia kahwin kedua, suami baru, suami yang pertama. The first husband dah ada 1 talak. Kemudian perempuan tu kahwin dengan perempuan dengan yang lain. So adakah talak lepas tu lepas cerai pula dengan ni, dia kahwin pula dengan the first one balik sekali lagi. Adakah dikira kosong balik ataupun strike tu dah jalan? Itu je. Yang dia sekarang ni dia bincang, dia kata apa? Suami yang sama. The same husband, cerai bini, kemudian dah putus dan sebagainya, kemudian remarried again. Maka jadi kosong balik. Lepas tu bila tanya mana, dia bagi foto state lah. Dia gambar kitab berkenaan. Saya baca balik, saya tunjukkan balik pada orang yang tanya saya kata salah. Even actually bila dia sebut benda berkenaan memang tak betul langsung. Tapi anyway, hujungnya dia tak boleh jawab. Dia kata apa? Saya telah menelpon saya telah menelpon qadi daerah Kelang bla bla bla, dan qadi itu mengatakan bla 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 dan sebagainya. Dia cakap itulah. Anybody can say like that. Can everybody can berdakwa. Bawa bukti. Bukan mencakap je qadi ni kata, qadi tu kata. Qadi bahasa Arab pun ada bersepah. Ingat tak kenal ke? Reference lah. Reference lah. Kan jadi bila dia jadi ini bincangan dia sebenarnya. Kalau kat TV semua orang
amalkan. Nah, ustaz macam mana? Macam ni dia kata, ada baca yang akhir ni. Berkata Abu Hanifah kan, mana kalau ikutkan ni dalam Imam Syafi'i faqala al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah Muhammad Zufur la yuhdam. Maksud dia kalau ikut mazhab Syafi'i, maksud dia kalau dia kahwin satu lagi pun, mana dia kahwin pula dengan suami yang pertama balik, masih lagi ada, still ongoing. Sebab benda ni kes dia sebab ada fatwa daripada Umar. Bila Umar ada seorang perempuan tu kahwin dengan lelaki pertama, kemudian dia cerai dengan lelaki pertama, dia kahwin dengan lelaki kedua. Kemudian dengan cerai pertama tadi dia cerai 2 kali. Kemudian kahwin lelaki kedua. Lelaki kedua cerai dengan lelaki kedua, remarried dengan lelaki pertama. Lepas tu orang tanya Umar, apa benda hukum yang ada. Lepas tu Umar kata dia berkahwin dengan wanita berkenaan dan kekal kat atas talak yang lepas tadi tu. Itu dia pegang, itu sebab kenapa mazhab Syafi'i dan sebagainya mengatakan itu. Adapun pendapat yang dia satu lagi, mana kosong balik, sebab kalau dia kata seorang wanita tadi dah cerai talak 3, kemudian dia tak halal untuk suami pertama until dia kahwin dengan suami baru. Suami baru cerai, baru boleh kahwin dengan suami pertama dan actually kosong balik. So dia kata kalau sekiranya dengan 3 talak kosong dengan suami yang baru, so kenapa pasal 1 dengan 2 tak jadi? Dia kata kalau dia kata 1 yang 2 tadi, kita kata Umar punya fatwa disepakati oleh para sahabat, maka dia orang kata macam tu. Tapi Ibn Abbas dengan Ibn Umar kata tak, dia kata memang kosong balik. Itu tajuk dia suami berlainan, bukan satu suami. Tapi masalahnya ada kata-kata tak nak belajar, main suka quote kata orang dan sebagainya. Last sekali benda berkenaan masalah pasal macam kalau 2 suami tak ada pendapat, satu suami tak ada dua pendapat. The same husband, you don't have two opinion. Kalau 2 suami, yes, ada 2 pendapat. Satu masalah dia apa? Kalau dia kata 2 suami tadi, ada kata dia kosong balik, ada kata still ongoing apa yang dah lepas. Yang lepas tu. Mana kahwin baru remarried tapi masih lagi strike 1 and 2 tadi masih berjalan. Terpakai. Itu dibahaskan. Tapi yang gatal ni kita kata gatal tak nak belajar. Yang eloknya itulah itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, pegang macam tu. Maksud dia pakai itu. Kalau kita kata kalau nak tolak habis pun still ongoing daripada 2 pendapat tadi. Bukan maksud dia suami yang sama cerai bini dia, kemudian lepas iddah kahwin balik, lepas 3 tahun 4 tahun jumpa balik, cinta semula berputik dan sebagainya, kahwin semula. Talak yang lama tu masih lagi ada sebenarnya. Pasal perempuan tadi tak kahwin siapa kan, itu maksud sebenar. Tapi masalah degil ni payahlah. Dia sebenarnya benda tadi mudah je, tapi tajuk dia apa? Belajar. Kalau kata tak belajar, dan itu hasil dia. Last sekali, saya telah telefon sekian. Semua orang boleh kata macam tu. Semua orang cakap macam-macam. Okay? Jadi itu sebab kenapa ilmu atau pengetahuan manusia ni perlu ditambah, dibelajari. Tak tahu, tanya. Bukan, dan tengok reference. Bukannya main cakap je. Kan semua orang boleh cakap ikut akal dan sebagainya. Saya dengar orang kata boleh. Saya dengar ustaz kata boleh. Mana boleh macam tu? Tak ilmiah. Tak ilmiah. Pasal Islam ni terjaga dengan ilmu. Terpelihara dengan ilmu. Jadi dia kata apa? Kemudian mereka menutup kata-kata mereka dengan berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kita maha suci Engkau wahai Tuhan, yang mengetahui segala, la ilma lana, tiada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa Engkau ajar kepada kami, innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bahawa pada ciptaan yang dikau, pada ciptaan dikau dan perintah dikau. Mana kau perintahkan apa? Dalam tu ada kebijaksanaan dan ilmu. Dan kau cipta apa? Semua sekali ada perkara berkenaan. Jadi ucapan ilahi. Okey. Sesudah itu dia kata kepada Adam alaihissalam dengan keizinan untuk memberitahu para malaikat nama-nama yang mereka lemah daripada mengetahuinya, agar mereka tahu kelebihan Adam. Mana ke situ Adam naik lagi tinggi daripada malaikat. Mana Allah Ta'ala zahirkan Adam lagi mulia dengan sebab apa? Keupayaan dia untuk belajar. Tu cerita dia. Kalau untuk ilham, tak menjadi masalah. Semua benda dapat hatta apa? Penyu dapat, semut dapat, semua dapat. Ilmu ilham ni bukan kita je, semua. Makhluk. Pokok tadi, mana tunas nak keluar, Allah Ta'ala ilhamkan. Mana even sel-sel badan kita, nak tumbuh di mana dan sebagainya. Hidung kat mana, telinga kat mana. Itu Allah Ta'ala letakkan blueprint dia. Ilhamkan dah pada sel-sel tadi. Sel-sel kita bernyawa. Semua bernyawa ni, dia semua bernyawa. Tak percaya ambil getah ikat jadi. Tengok seminggu. Okay, tapi kalau mati kena potong jangan cakap saya. Jangan salahkan saya. Tapi supaya kita tahu lah. Dia ni setiap sel badan kita ni semua perlukan makanan dan juga oksigen. Semua perlu. Mana kalau kita ikat ni halang dia daripada makanan dan oksigen, dia akan mati. Maksudnya kita hidup lagi tapi tangan kita boleh mati. Jari kita boleh mati. Sel badan kita boleh mati. Maksudnya semua hidup.
Tapi hidup tadi apa tau? Dengan aturan yang Allah Ta'ala atur pada dia untuk buat kerja ini, buat kerja itu, semua sekali. Aturan yang tepat. Allah Ta'ala ilhamkan kepada semua benda. So jantung berdegup banyak mana. Kan bila nampak benda ketakutan, degup macam mana? Allah Ta'ala ilhamkan dah pada dia. Tanpa kita perlu kawal. Buat apa tu? Pam jantung. Ketakutan. Kan? Tak ada. Allah Ta'ala ilhamkan. Mana Allah Ta'ala ilhamkan semua sekali badan kita. Sakit, nak ni apa? Nak cantum balik luka kan. Tangan kita, duk pegang-pegang pisau bawah ni. Nak cantum balik. Nak cantum balik tadi, sel tu nak bercantum balik, nak baiki. Itu semua ilham Allah Ta'ala kepada sel-sel badan kita. Hatta kalau Allah Ta'ala ilhamkan dia tak nak bercantum, dia takkan bercantum. Dia takkan bercantum. Nampak kesan tu, duka, sekian sebagainya, takkan bercantum. Macam orang sakit apa, sakit cicing manis sebagainya kan. Tak nak bercantum lah. Ada orang sakit cicing manis, cantum juga, luka dia baik juga. Ada orang tu, tak nak baik. Darah dia tak nak beku. Cair je. Masalah. So maksud dia, yang ilhamkan benda siapa? Allah. So kalau itu sebab saya kata ilmu ilham, bukan nak ini apa. Ilmu ilham untuk kita ni tidak apa tahu lebih. Para anbiya diberikan ilham supaya apa? Mendapat wahyu Allah Ta'ala, itu je. Untuk mereka saja benda tu mulia. Untuk kita tak penting pun. Bahkan kita nak apa-apa dari akhirat, daripada sini kena belajar. Ilmu hanya dengan belajar, bukan dengan mereka-reka dan sebagainya. Bahkan zaman dahulu saya time sekolah dulu ingat juga macam tu. Kan dengar orang cerita kan, ada orang tu alim tak belajar pun. Tak belajar, tiba-tiba pandai. Kita pun nak juga macam kan, boleh macam tu. Kan? Duk diam, zikir pandai. Siapa tak nak? Kan? Atau minum air liur ustaz doktor gitu kan, minum terus pandai. Siapa tak nak? Kan? Jadi macam badang lah. Kan ni orang Melayu suka tak cerita badang ni tu lah. Badang kan dia tak kuat. Tapi dapat tangkap jin, makan muntah badang. Badang, bukan seladang. Badang. Dia actually yang apa, ada mitos orang Melayu kita. Dongeng-dongeng kita. Dia makan muntah jin tu. Kan dia tangkap jin curi dekat pada lukah ikan tu. Tengok jin tengah datang tangkap. Dia tangkapnya jin tu, dia nak ni pukul. Lepas tu jin tu kata aku beri kau sekian. Dia muntah kan? Tu badan pun makan. Lepas tu terus kuat. Dia semua nak macam tu. Itu jadi kes yang minum air liur ustaz tu. Bodoh, tak pandai. Ustaz kata kalau minum air liur ustaz akan pandai. Itu menggogok semua sekali. Nampak tak? Tak logik langsung. Tapi lah, sebab kenapa kita kata Allah Ta'ala tak zahirkan kepada para malaikat kemuliaan Adam melalui apa? Benda-benda yang pelik-pelik. So simple. Allah Ta'ala ajarkan nama pada Adam before Allah Ta'ala tanya malaikat. Lepas Allah tanya malaikat, apa benda-benda ni? Malaikat tak boleh jawab. Dan Allah Ta'ala kata pada Adam, wa qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahu mereka pada malaikat tadi nama-nama benda-benda berkenaan. Falamma ambahum bi asma'ihim, bila diberitahu pada mereka tentang nama-nama berkenaan, lepas tu malaikat apa? Allah Ta'ala berkata, qala alam aqul lakum, takkah aku cakap pada kamu, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku ni mengetahui rahsia langit dan juga bumi. Wa alamatu bidun, aku tahu apa yang kamu nyatakan, wa ma takun, apa kamu sembunyikan. Meaning that itu kemuliaan Adam. Ikut kita simple. Simpelnya. Kan aku ajar anak aku ABC, di depan sekian, dia pandai. So masalah apa? Tapi pasal capability. Para malaikat ada capability yang ada pada Adam tadi. Mana lepas tu Allah lepaskan Adam dekat muka bumi ni, dan anak cucu dia pun macam tu juga. Tak perlu tunggu ilham, tapi apa? Memerhati, melihat, mendengar dan sebagainya, dia akan belajar daripada pemerhatian tadi. Tak perlu tunggu duduk diam dan betapa gua nak akan dapat ilham. Macam mana nak buat rumah? Duduk diam. Tak dapat ilham lagi. Duduk diam lagi lah. Nak masak kari. Kan belajar lah. Tanyalah orang nak masak kari macam mana. Duduk diam. Betapa? Kenapa? Ni tak lagi nak sembelih kambing ni. Nak masak kari tak kerti. Betapa dulu? Tunggu ilham. Mana pula? Belajarlah, tanyalah orang pernah buat kari dan sebagainya. Kalau rasa-rasa boring, pergi ke kedai mamak. Mamak buat kari macam mana? Betul tak? Tanya. Bila kita bertanya dan kita apa? Di situ cara kita. Bukan dia cara opposite. Nak makan tak tahu, pergi duduk bawah pokok, duduk diam. Kenapa tu? Jadi gimana hari dah pakcik tu di situ. Kenapa? Nak masak kari tak kerti. Faham? Belajar. Tu beza. Faham tak? Beza dia. Okay? Jadi, maka dia kata agar mereka tahu kelebihan Adam dan meyakini kelayakan Adam dalam khilafah. Maka apabila Adam memberitahu mereka mengenainya, Allah Ta'ala mengucapkan kepada mereka sebagai peringatan. Alam aqul lakum, adakah tidak aku katakan kepada kamu, ini sungguhnya aku a'lamu ghaibas samawati wal ard, aku tahu ke perkara gaib langit dan juga bumi.
Wa a'lamu, dan aku tahu ma tubdun, apa yang kamu nyatakan. Ya, aku tahu perkara gaib apa yang daripada kamu, berbanding kamu di seluruh langit dan bumi. Okey? Dan apa lagi yang hadir, nyata, dan apa yang kamu nyatakan dengan lidah kamu daripada kata-kata. Okey? Bahasa kamu kata itu apa? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Aku lebih tahu lagi sebenarnya. Dan sebelum kamu cakap aku dah tahu dah. Ya? Dan aku tak kata aku tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan daripada perkara-perkara kamu simpan dalam hati-hati kamu. So Allah Ta'ala kata pada malaikat macam tu. Wa ma taktumun, apa kamu sembunyikan, aku tahu semua. So jadi dengan itu Adam jadi apa? Lagi tinggi daripada para malaikat. Itu kemuliaan sebenar. Sebab kenapa kita manusia ni bila nak belajar, tengok macam mana Adam dimuliakan dengan apa? Belajar. Dan kita belajarlah. Memang kita dalam belajar, effort kita buat, tapi kadar pemberian Allah Ta'ala berbeza-beza. Ada orang tu mungkin belajar sikit tapi dapat banyak. Itu rezeki dia. Ada orang yang belajar banyak tapi tak pandai-pandai lagi. Itu pun rezeki dia juga. Effort dia buat, pahala telah tertulis. Actually pasal kita belajar ni ibadah. Kita belajar ni ibadah. Tak dapat pengetahuan yang banyak pun tak mengapa. Dapat banyak, alhamdulillah. Tak dapat banyak pun alhamdulillah. Sebab once kita kata dapat banyak, maksudnya Allah Ta'ala dah start apa tau? Obligation dekat atas kita untuk menyampaikan. Kan kalau pandai belajar tak pandai. Pahala sama dapat. Yang belajar banyak, yang belajar sikit. Yang belajar banyak, yang belajar cepat dapat. Yang belajar lembab, tak dapat. Dua-dua pahala sama. Pasal dia masuk pada dalam janji Rasulullah SAW, Nabi kata, man salaka tariqan, man siapa menyusuri satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia dapatkan dalam jalan berkenaan ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan al-jannah, Allah akan mudahkan dia untuk dia satu jalan ke syurga. Atau Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata man kharaja man kharaja man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, man siapa menyusuri satu jalan yang dicari dalam jalan berkenaan ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka di jalan Allah, dia adalah di jalan Allah Ta'ala, hatta yarji'a, sehingga dia balik. Mana dia keluar, datang, belajar, dia fi sabilillah sehingga dia balik. Tapi kena niat dulu kan sebelum keluar. Niat tu actually, benda tu intention tu lintas je. Kalau kena pula saja aku semayang fardu maghrib. Tak ya. Actually you have to know. Okay, niat tu apa? Niat simple. Kita kena kata apa? Apa salah aku belajar? Is it because aku nak berdebat dengan orang? Kat situ timur tajuk. Sebenarnya kita boleh tahu kita belajar kenapa. Adakah lillah ataupun bukan lillah? Adakah nak kerana Allah Ta'ala ataupun bukan? Kita tanya soalan tu pada diri kita. Kita kata apa? Kenapa aku buat benda ni? Then answer tadi akan keluar. Pasal aku geram hari tu. Aku kalah debat dengan adik ipar aku. Sekarang ni aku belajar. Ada orang macam tu. Dia belajar. Dia belajar ambil ilmu untuk bertekak dengan orang. Ada. Dan bahkan benda ni menyebabkan Nabi SAW menyatakan hadis yang sahih. Dia berkata apa? Man ta'allama ilman. Maksudnya belajar satu ilmu. Liyujahri bihil ulama, supaya dapat dia berteman dengan sebab ilmu dia tadi, para ilmuwan-ilmuwan, duduk bersama doktor, profesor dan sebagainya. Dan waliyumari yusfa, dan dengan ilmu tadi dia nak berdebat dengan orang yang bodoh. Nabi kata dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Dakhalan nar, dia masuk neraka. Sama. Mana maksud itu? Sebab kita kata bahkan lagi define sikit bila Nabi kata dah hadis Sahih Muslim, dia kata man ta'allama ilman, dan yang terbesar belajar ilmu, dan yang ilmu tadi la yuta'allamu, yang tidak dipelajari ilmu tadi illa liwajhillah, kecuali kerana Allah Ta'ala. Fa yata'allamu, dia belajar ilmu tadi liyusibu bihi aradha min dunya, supaya dapat satu habuan daripada dunia. Dia belajar ilmu tadi untuk dapat habuan dunia. Lam yajid rahatal jannah, dia akan dapat bau syurga. Bau syurga, dengan syurga 70 tahun perjalanan, distance 70 tahun perjalanan, kita akan dapat bau syurga. Orang ni punya teruk sampai ke apa? Dengan sebab salah niat dalam belajar tadi, dia nak dapatkan dengan ilmu yang dikendaki dengan ilmu tadi hanya wajah Allah. Tapi datang dia belajar untuk dapat apa? Pangkat atau darjat atau kedudukan. Macam zaman sekarang lah, bila belajar agama, soalan keluar daripada anak murid, kadang-kadang saya marah jugalah. Ya, kadang-kadang tak marah pun masalah juga. Tapi bukan marah, saya pedih sikit lah. Dia pasal dia tanya apa bila nak hantar anak dia belajar. Kan saya kata dia tu, bila kita nakkan supaya urusan agama kita dekat Malaysia ni bagus, baik, bila kan jadi kes perceraian ke apa tapi tak settle dengan baik, jangan salahkan orang lain, salahkan diri anda. Sebab bila ada anak pandai tak nak ajar belajar agama, hantar untuk belajar doktor, profesor sebagainya. Bila dapat orang yang bodoh jaga agama, tu masalah dia. Kan orang yang biasa dihantar untuk belajar agama C D E F
F. Mana orang yang grade tu. Pasal dia hantar anak dia belajar agama bila anak dia bangang je. Ustaz, anak saya ni tak boleh belajar akademik lah. Saya nak hantar dia belajar agama lah. Saya pandang, saya kata akak ingat sekolah agama ni apa? Tempat buang orang bodoh ke saya kata. Kan seriously. Tak pasal kita tengok dalam sejarah Islam, semua para ulama yang dikatakan memberikan kefahaman pada kita Islam dengan baik adalah genius. Imam Syafi'i genius. Kan Imam Syafi'i bila baca sekali dia terus ingat. Dia pernah fotografi kan, dia pernah sekali dia baca 3 kali baru ingat. Dia pun dah mengadu pada guru dia. Rosak dah hafalan aku. 3 kali baca baru ingat, rosak hafalan. Kita 25 kali pun tak pernah rasa pun tak rosak. Rasa macam baik je. 25 tu ganas dah. Kan? Dia 3 kali baca. Mana tu? Dia genius. Imam Ahmad, dia hafal 2 juta hadis. 2 juta hadis. Mendam kepala dia ada hadis dengan sanad sekali. Dia genius. Datang kita orang tak jadi sekolah biasa akademik tak boleh, kecampak pergi sekolah agama. Lepas tu bila orang ni nanti naik jaga agama, jadi orang jabatan agama Islam dan sebagainya, kemudian jadi tak pandai kan. Urusan salah, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Lepas tu bila kita sering cakap macam ni, ada orang angkat tangan. Dia kata, bila nak hantar anak belajar agama, kita ustaz ada market tak? Ada market tak? Iya, dia katanya ada market tak? Saya pandang muka, saya kata serius ni kak, akak nak main market ke? Kan, ada market. Masa dia kan, belajar, kan kita zaman Malaysia ni kan macam ni. Dulu, IT. Everybody is IT. Hantar anak pergi IT. Kemudian, doktor. Anak doktor. Lepas tu, business management. Hantar anak pergi management. So, sebab ada marketing. Mana mudah cari kerja. Tiba-tiba, nak hantar anak apa? Sekolah agama. Nak belajar agama ni. Ada marketing tak? Ada market tak? Ada market. Seriously, kan main dengan agama Islam ni. Patutnya kita letakkan budak tadi untuk belajar supaya dia jadi penjaga agama ini. Sebenarnya supaya dia jadi pewaris Nabi untuk memelihara Islam ini daripada dirosakkan. Tapi masalah tadi lah. Jadi kita kata kadang-kadang niat tu kita kata tahulah. Macam terus terang saya katakan, saya belajar agama pun pasal bapak saya suruh. Kalau tak, saya tak pergi. Seriously. Itu terus terang saya cakap. Tapi lah kita belajar melalui mungkin doa apa makbul dan sebagainya, jadilah ustaz. Bukan kita minta. Kalau tak nak pakai nama ustaz pun, dia boring tu. Kita bunuh kemukan tak boleh, tahu tak? Bukanlah bunuh kemukan, maksud dia kita kata benda yang biasa orang boleh buat, kita boleh buat. So apa? Ustaz. Kan? Kalau kena pakai kopiah, mujur saya buat tak tahu, saya lantak kan. Kalau ustaz kan biasa kan pakai kopiah. Ustaz tak ada kopiah. Kan dia masalah dalam masyarakat kita kan. Lepas tu satu lagi macam apa? Kita kata apa? Macam sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi tak hilang title pun dia garang. Macam Omar garang. Tak pernah orang kata macam, apa sahabat Nabi garang ha? Macam ni sahabat Nabi tapi garang. Orang tak soalan tu. Tapi kalau macam biasa ni, macam kita garang tak boleh. Macam ni jadi ustaz tapi garang. Tahu tak orang punya mindset? Kan leceh tu. Kalau orang jahat buat jahat, tak apa. Orang jahat tegas, kasar, tak apa. Kalau dia kata orang yang agama ni, kalau dia tegas tak boleh. Dia kena lembut, cakap halus, cakap subhanallah. Jangan. Kena cakap macam tu kenapa? Kan kadang-kadang orang tu tak pakai, kita cakap baik-baik dia tak dengar. Kita cakap dengan dia kenapa? Tak fikir ke? Soalan kadang-kadang kita bercakap macam tu, orang tu macam, ustaz ni usah kasar sangat ah. Kan dia patut jadi orang yang menjadi sahabat Nabi tu. Dia kata, sahabat Nabi tak pernah dipersoalkan pun. Omar tak pernah Nabi kata, wahai Omar tukar perangai engkau. Tak ada. Attitude orang tu tak ada. Tapi kalau masyarakat kita, kalau ustaz tu tak tangan macam ni, yang jalan astagfirullah kan. Orang kata macam biar nak ustaz ni tak boleh pakai dia kata. Tak masalah, betul tak? Banyak benda yang kita kata attitude perangai kita seorang kena jaga kerana nama ustaz. Saya tak kisah saya lantak kan benda tu. Tapi sebenarnya banyak orang terpaksa. Kenapa atas nama ustaz kena pakai kopiah? Atas nama ustaz kena sekian. Tak ada. Actually you are who you are. Jangan benda haram sudah. Benda halal jalan lah. Kan tegur orang. Apa sebab buat macam ni? Cakaplah apa masalah dia. Kan? Bukan kita tunjukkan kita kuat. Tapi masalahnya kena ajak nak bagi tahu orang tu. Kan cakaplah. Kau tak cakap, siapa nak cakap pada orang tu? Dia contoh macam jenis tak kerti bahasa. Cakap baik kan, dia marah balik orang. Yang sebenarnya kena sekali dekat Kota Damansara. Tapi dia tak tahu saya ustaz. Ketika saya pergi tu. Saya akan kopiah kan. Jadi dia cerita dia di sini. Orang nak uruskan perkahwinan. Dia pendaftar nikah dan sebagainya. Jadi dia suka garang-garang kat orang. Garang-garang. Dan benda ni dekat Jabatan Agama Islam tahu perangai dia. Saya pernah sekali dia buat. Perempuan mu'alaf masuk Islam. Jadi nak menikahkan dia, juru nikah biasa tak boleh. Jabatan Agama Islam yang akan buat.
So hantar wakil pergi Masjid Kuning Kota Damansara. Lepas tu bila tengah khutbah nikah tu, tahu dia datang dia buat apa? Dia tepuk bandu bahu ustaz yang tengah bercakap tu. Encik daripada mana? Dia cakap macam tu direct. Orang tengah khutbah nikah ni kan, dia tepuk macam tu. Jadi memang perangai tak senonoh. Semua kata dia garang. Jadi saya uruskan. Saya actually sekali tu saya telefon datang. Dia kata datang Isyak. Okay fine, saya ingatkan tak ni tak depan Isyak. Saya datang Zuhur. Tapi oleh kerana nak print, tak ada apa printer sebagainya, saya lari balik pergi print kat rumah. Lepas tu datang balik dengan kan borang tu kan kena isi online. Kemudian dah print out, dia siap bertulis macam tu. Lepas tu bila pergi dia tak ada. Tunggulah sampai asar, dia tak ada juga. Rupanya apa, dia buat taksi. Bukan ustaz, dia cuma pendaftar nikah je. Dia actually tak kira jawatan dia dekat dalam masjid tu, hanya muazzin, tapi dia pendaftar nikah. Tapi anyway dapat berkenaan, dia bawa taksi. Lepas tu dia hilang. Bila hilang kita telefon, dia marah. Dia marah. Dia macam saya sekian. Terus saya kata dengan dia, tuan, saya kata kami dah datang dah ni. Ni keluarga datang dari Johor. Bapak tu datang nak uruskan anak dia nikah dan sebagainya. Jadi saya kata minta harap boleh ni. Dia kata, saya cakap dah tadi kan, sekian. Sekarang saya beritahu pada tuan, saya dalam perjalanan tuan dah hilang terus. Sampai dekat tu pukul 3. Dia hilang dah. Lepas tu dia datang, saya kata macam masalahnya orang tua ni. Lepas tu saya tak cakap dengan hati lah, saya cakap dengan direct. Tapi dia marah. Lepas tu letak telefon. Saya telefon kali kedua, kali keberapa saya telefon kan. Kan dia kata, tak kerti bahasa ke, dia kata yang tu. Saya pun kata, Tuan Haji pengen tak senonoh sangat sebab apa, saya kata. Kan saya cakap yang baik, saya tanya kan. Kalau Tuan Haji tak nak nikah kan tak ada masalah, saya pergi dekat Jabatan Agama Islam terus. Boleh buat. Kalau saya siapa dapat pendaftar nikah pelik macam ni, pergi pergi Jabatan Agama Islam, boleh settle dalam sehari je. Anak jadi cerita, dia buat perangai tu, saya tak apa. Tak apalah. Tapi benda tu kami uruskan. Pergi Jabatan Agama Islam tu dapat tahu kes yang diorang kata diorang tahu perangai dia macam ni. Okay, anyway. Lepas kisah berkenaan, saya pun kata tak apalah. Seminggu kot lepas tu, saya naik motor, saya pergi kawasan berkenaan. Saya basuh motor, sementara tu nak bersembahyang asar. Surau yang sama. Saya kata macam, kalau jumpa aku cakap, saya kata. Kalau jumpa aku cakap. Lepas tu saya pun naik tangga. Naik ke tangga jumpa dia. Tak sembahyang asar lagi, sembahyang asar dulu. Kalau sembahyang asar, aku turun bawah, dia ada lagi aku cakap. Saya naik atas, turun balik kat bawah. Tengok dia ada lagi. Tengok makan cendol. Saya pun saya kata Assalamualaikum. Saya kata, saya sebut nama dia lah. Tuan Haji nama sekian-sekian. Saya kata ya. Tuan Haji pasal nikah sini kan? Ya. Saya kata Tuan Haji, lain kali Tuan Haji kalau buat urusan dengan orang, saya kata jangan buat macam ni. Tuan Haji marah orang. Tuan Haji sebenarnya pendaftar nikah saja. Tuan Haji tak ada pun nikah boleh jalan tau. Saya kata dengan dia, pasal bapak nak nikahkan anak. Siapa kata tak boleh? Bapak nak nikahkan anak, dia punya pendaftar nikah saja. Kalau dia tak ada pun dia tak wujud pun tak ada masalah. Cuma untuk pendaftar nikah saja. Saya kata Tuan Haji tak ada pun nikah boleh jalan tau, saya kata. Lepas saya sebut pada Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi doa. Isi doa Nabi ni bahaya kalau siapa-siapa kena masalah. Nabi kata ya Allahumma, ya Allah, barang siapa yang mengurus man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Barang siapa mengurus urusan umatku sesuatu perkara, lalu dia payahkan orang yang diuruskan tadi, fashquq alaih. Maka payahkanlah ke atas dia. Ini doa Nabi. Cik, gila pun nak kena doa Nabi. Nabi doa, ya Allah, siapa-siapa ngurus urusan umatku sesuatu perkara, kemudian dia payahkan umatku, maka ya Allah susahkanlah dia. Saya kata dengan dia, Tuan Haji kan faham macam tu. Saya cakap macam ni. Dia kata, tapi saya dah sekian. Dia kata janji kan tak datang. Saya kata Tuan Haji sekarang ni dapat jawatan ni. Tuan Haji patutnya jangan bawa teksi. Kan Tuan Haji datang office hour kena ada kat sini. Tuan Haji hilang sebab apa? Makan gaji macam mana? Saya kata. Memang saya bebel sungguh lah. Memang dalam kepala saya kalau dia buat bukan saya sepak dia masuk longkang. Tapi saya cakap dengan dia, saya kata Tuan Haji ni masalah dia try nak dia diam lah. Saya kata Tuan Haji patut pegang macam ni cara dia. Kan Tuan Haji tak ada pun boleh uruskan sebenarnya. Saya dapat tahu daripada Jabatan Islam memang Tuan Haji ada masalah macam ni. Jangan buat urusan macam ni lah. Saya kata Tuan Haji patutnya memudahkan cara. Bukan datang tiba macam soal jawab lebih-lebih pula, dia lah jadi lebih. Saya marah dia, jadi dia malu. Orang datang keliling kan, dah mula orang macam ni. Saya bukan orang ni. Kalau kita simpan pejabat. Kalau Tuan Haji, kalau yang dia kata tu beradab, awal-awal lagi Tuan Haji beradab. Bukan cakap pada saya apa, tak faham bahasa ke? Saya kata. Jadi saya marah dia. Memang kau-kau saya marah. Memang marah sungguh. Tapi anyway, kan kata-kata dia, kalau dia kata orang biasa tengok, dia kata Ustaz Adli marah orang. Dia kata apa? Ustaz Adli marah orang. Kan? Betul tak? Kan payah jadi ustaz. Benda tu patut kena tegur orang macam tu kan. Tak siapa yang cakap dengan dia. Kita nak cakap tapi kena title ustaz tadi hurdle. Sekat kena cakap baik-baik, kena sekian. Seriously. Orang tak faham bahasa.
Dia rasa kuasa dia ada pegang tadi. Dia yang kena boleh suka hati dia. Ya, jadi benda macam ni kadang-kadang kita kata bila Allah Ta'ala berikan kita belajar. Anda berpengetahuan tinggi ke tak tinggi pengetahuan anda, tak jadi hujah. Bahkan kalau tinggi pengetahuan anda lepas belajar, anda ditugaskan untuk apa? Menyampaikan. Kalau anda kata anda belajar, tapi tak pandai-pandai, pahala dah jalan dah. Tapi tak pandai. Tapi apa? Anda tak ditanggungkan untuk menyampaikan. Itu je. You just tak perlu sampaikan. Tapi kalau belajar banyak, tahu banyak, anda wajib sampaikan. Nampak tak? Maksudnya kalau macam dapat tadi ustaz tu yang lagi berkuasa. Oh tak, dia kan authority. Tak boleh kasih power. Oh, tak boleh. Dia kan authority. Dia actually bila dia makin tu makin wajib menyampaikan, makin wajib berdakwah. Maksud dia tadi kalau kita secara tak langsung dia, orang nampak authority, tapi tak, itu masuk uliyah. Tanggungjawab. Burden. Mana beban tak ada beban apa batu digalas. Apa dia orang Melayu kita? Apa? Tak ada beban batu digalas. Will that also be questioned? Yes, you will ask. Itu sebab kenapa kita kata bila minta knowledge dan sebagainya, yang kita nak kejar the effort sebenarnya. Effort yang kita buat tadi, Allah Ta'ala tulis effort kita datang hari ni, jauh jalan, hampir kena ragut dan sebagainya, kan? Nak belajar. Okey, itu tertulis. The outcome, dia apa panggil apa? Dia punya hasil daripada usaha kita tadi, banyak atau sikit, kita redha. Itu beza dia. Kita redha. Dapat banyak, dan atas anda adalah penyampaian. Kalau tak ada banyak, maksud dia belajar lagi, tapi masih tak wajib sampaikan. Actually ringan sebenarnya. Orang yang belajar tapi tak pandai, dia ringan. Orang yang belajar tapi pandai, dan dia kena sampaikan. Bukan pula, tapi pasal asas dia pasal apa? Pasal dalam sisi manusia ni dia nampak bahawa kelebihan itu privilege. Tak, dalam Islam kelebihan itu tanggungjawab. Orang tak ada harta, tak wajib bersedekah. Orang ada harta, wajib bersedekah. Orang tak ada ilmu, tak wajib mengajar. Tak wajib berdakwah. Dan dia jahil, dia wajib belajar. Orang yang ada ilmu, kan, ada pengetahuan, wajib mengajar, wajib menyampaikan. Dia kena laksanakan tugas. So makin banyak ilmu anda, makin besar tugas anda. Hatta para anbiya sendiri pun dijadikan para nabi dengan burden, tugasan. Bukan lepak-lepak macam kita. Kita boleh lepak, kan, kami sambil mengajar, sambil menyaga. Nabi tak menyaga. Kan, kita kata tapi cari makan. Seriously. Kan, itu cara kita. Tapi kalau ikutkan al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris nabi, mana nabi buat kerja apa? Menyampaikan agama. Bukan pula jadi istilah kita kata apa? Menyaga, kan. Terpulanglah masing-masing lah dari segi kefahaman masing-masing. Tapi secara asasnya kita tahu bahawa para anbiya bukannya ahli penyagaan. Sebelum jadi nabi, yes, buat kerja dan sebagainya. Lepas jadi nabi, 24/7 hari-hari dia hanyalah untuk apa? Menyampaikan agama Allah Ta'ala. Beza dia. Faham tak? Burden. Bukannya privilege. Bukan macam wah best jadi nabi. Tak. Pasal apa? Dia berikan ilmu pengetahuan yang tambahan supaya apa? Dia kena sampaikan lagi. Bukannya macam kita kata kelebihan itu adalah tanggungjawab. Bukan kelebihan itu adalah privilege, keistimewaan. Dan bahkan kita balik pada tajuk belajar itu wajib. Tapi apa? Menyampaikan tadi hanya kena kepada orang yang berilmu sahaja. Itu je. So dia yalah, kita kata kita seronok, kan, dah jadi orang alim, tapi sebenarnya jaga-jaga sikit. Makin banyak tanggungjawab, makin sekian. Tapi yang kita kena buat apa? Effort. Belajar, datang kelas, cuba hafal, belajar lagi. Tak tahu pun tak apa, belajar lagi sampai kita dapat knowledge tadi. At least kalau bukan untuk orang, untuk kita beramal. At least. Kalau at least bukan untuk orang, tapi untuk keluarga kita sendiri. Sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh sampaikan pun, kita boleh apa? Jaga keluarga kita. Paling kecil skop orang berkenaan, diri dia sendiri, keluarga dia. Kemudian baru masyarakat dan sebagainya. So, faham Jadi secara asas belajar wajib. Jadi ilmu belajar ni wajib. Tapi menyampaikan hanya pada yang berilmu saja. Tapi dan Allah Ta'ala tulis pahala untuk orang yang belajar tadi, bukan selepas dapat ilmu. Tapi apa? Ketika dia sedang belajar, sedang menuntut, itulah waktu di mana Allah Ta'ala akan catatkan mereka kebaikan. Anything dia buat, fi sabilillah. Sekali, fi sabilillah. Jelas? Ada soalan? Yang apa, maksud saya tadi ilmu semua lah, ilmu sains, matematik semua ikut Sama, include.
Okay? Bakat-bakat actually benda tu kalau ni kata orang tu ada ilmu matematik, he's the most genius person, tapi duduk diam je dalam gua. Apa guna ilmu dia? Nothing. Kan dia paling pandai buat ubat tapi duduk dalam gua. Kenapa? Saja betapa. It's not noble. The noblest thing actually orang yang paling baik adalah orang paling bermanfaat pada orang lain. Dan bermanfaat tadi dalam ilmu yang dia ada tadi sampai pada orang lain. Dia jadi the best. Betul lah, kita kata ada formula kita nak simpan, terpulang lah. Kalau kita makin ramai orang pakai formula kita dapat pahala. Banyak orang tak fikir benda tu kan. Dia fikir macam, ini harta, hak cipta terpelihara saya. Tapi dia lupa sebenarnya, kalau banyak orang pakai benda berkenaan, pahala dia tu di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuliskan pahala untuk dia. MLM, multi level apa, pahala, MLP. Kan, pahala banyak. Tapi banyak orang salah faham. Dia rasakan benda tu hanya untuk dipakai, tak. Kebaikan tadi, sebarkan. Dengan ilmu yang anda dapat, apa anda dapat manfaatkan pada umat Islam. Okey, jelas? Okey. Ada sunnah untuk tegur orang tak? Sunnah untuk tegur orang. Actually, teguran Nabi sendiri pun menegur orang pun tengok level. Ada orang yang Nabi tegur, Nabi masam muka, merah muka dan sebagainya. Ada orang yang Nabi... Ha? Dia tak marah tak? Siapa? Nabi. Siapa? Apa sahaja tak marah pula bila Omar pegang ke apa lembaran-lembaran daripada tu, Nabi punya muka merah padam. Actually Nabi marah. Tapi cara expose kemarahan tu lain. Macam kita kan mula, "Woi, apa pasal kau?" Kan Nabi tak nak buat macam tu. Nabi bukan seorang yang menjerit dengan suara yang tinggi. Tapi dari segi masalah kemarah itu, yes, memang ada marah. Tapi kita kata macam kata sunnah untuk menegur orang. Tengok dia start dengan, actually kalau kita sekat saja dengan tangan tanpa cakap banyak pun tak ada masalah. Kan sekat orang kenaan, tarik dia ke tepi, tak ada masalah. Kan benda maksudnya kita elakkan benda tu tanpa kita bercakap. Boleh juga bercakap saja, boleh juga. Tak suka dengan hati pun boleh juga. Tapi dalam masa menegur tadi kita tengok orang sendiri. Siapa yang kita tegur? Kalau kita tegur tu tadi kawan kita, tengok dia cara macam mana. Orang bukan kita kenal, cara lain. Bapak kita sendiri, cara lain. Kan ada orang tu dia tegur bapak dia macam tegur anak dia. Dia ada masalah. Kata abah ni je ada masalah. Kan? Mak ni kenapa? Ada kat sini tu. Kalau dengan anak sendiri, yes, you can say something like that. Even actually kadang-kadang dielakkan cakap macam tu. Dan macam Nabi SAW didik Anas bin Malik. Kan sebenarnya Nabi didik Anas bin Malik, Anas bin Malik kata, aku khadam Nabi SAW selama 10 tahun. Tapi Nabi tak pernah cakap pada aku, pada apa yang aku buat, kenapa kau buat. Dan Nabi tak pernah cakap pada aku, benda aku tak buat, kenapa kau tak buat. Tapi kita sering soal benda tu. Kenapa kau buat benda ni? Kita tanya. Kan? Actually bukan solution pun. Kan? Mana kita macam mempersoalkan, questioning. Nabi tak pernah question pada Anas bin Malik tentang perkara berkenaan. Itu cara dia kalau kita ada mate ke dan sebagainya. Belajar. Rendahkan sikit kita punya cara bercakap. Itu cara dia. Nabi SAW itu khadam dia. Tapi Nabi SAW bila dengan Anas bin Malik, Nabi tak pernah marah dia. Nabi tak pernah kata pada dia benda yang dia tak buat, kenapa kau tak buat. Dan Nabi tak pernah kata pada dia benda yang dia buat, kenapa kau buat. Dia cakap itu. Itu cara juga peneguran. Tapi Nabi ajar. Nabi ajar. Tapi tidak dengan cara macam menyindir atau mengherdik. Itu beza dia lah. Tapi macam zaman kita sekarang ni, saya tengok paling banyak masalah bila anak-anak tak kerti tegur mak bapak. Mak bapak dia dah dapat belajar agama dan sebagainya. Mak bapak dia masih lagi sesat contohnya. Dia tak reti cara nak tackle. Dia bantai, panggil mak bapak dia macam adik-adik dia sendiri. Tak boleh. Haram. Walaupun mak bapak kita salah. Ya, walaupun salah sekalipun. Cara bercakap dengan mereka kena jaga. Hatta kalau mereka kafir sekalipun, kena jaga. Adab tu dengan cakap, bukannya main lafazkan saja. Itu actually not from Islam. Maksudnya tegur, tapi bukan dengan cara yang begitu. Tengok macam Ibrahim tegur bapak dia lah. Dia kata bapak dia bodoh. Dia kata apa? Kan? Dia lembut dengan bapak dia. Ya abati, ya wahai bapaku. Dia panggil bapak dengan baik. Abah, dia kata saya sayang. Dia tak nak bapak dia terbakar dengan api neraka. Dia safar dengan baik. Kalau kita dah bengang sekarang, orang tua ni kan, cakap-cakap tak dengar, kan, dah lah tak belajar. Orang tanya pula, kan, orang dah tahu ni, kau tak tahu, aku tahu. Tak. Dia cakap dengan bapak dia, ya wahai abahku, wahai bapaku, aku dah telah datang ilmu kepadaku yang tak pernah datang pada orang lain. Dia kata, dia cakap baik-baik, lembut-lembut. So dengan cara macam tu kita tak adab menegur, tengok orang siapa. Anak kita marah dan sebagainya, mungkin kita elakkan juga. Tapi kalau kata kita marah anak kita tegur dengan dia, biasa. Tapi kalau kawan lain, kalau orang yang dekat kita lain, kalau orang bapak kita lain, level tadi kena berbeza-beza. Bukan main sama je. Kan bantai sekaligus, amar ma'ruf nahi munkar. Tak boleh. Dia kena tengok siapa kita tegur. Belajar. Pasal dalam Islam ni kita kata, di antara benda Nabi ajarkan, Aisyah kata, meletakkan seseorang itu pada tempat dia. Anzilun nas manazilahum. Letakkan manusia pada kedudukan masing-masing. Pasal Aisyah radhiyallahu anha pernah dia bagi makan orang ramai.
Orang yang kaya dia letak dalam bekas pinggan sebagainya, orang miskin dia letak tempat sekian. Lepas tu orang tanya dengan dia, kenapa kau tak samakan? Dia kata pasal orang yang miskin ni tadi, dia akan reda, macam tu dia reda. Dia reda dengan keadaan walau sikit pun dia reda. Tak masalah. Tapi yang ini takkan reda dengan keadaan sekalian yang diatur tadi. So aku nak bagi dia makan, bukan aku nak ajar dia cara makan dan sebagainya. So aku letak dekat sini sebab itu. Dan Nabi kata letakkan manusia pada level masing-masing. Orang tua kan, itu cara dia. Betul, saya tahu, faham. Orang kata buat sama rata. Tak, Nabi pun lebihkan orang tertentu di kalangan para sahabat baginda. Walaupun semua para sahabat adalah mulia, tapi bila yang dekat dengan baginda adalah contoh macam Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan sebagainya, yang dekat dengan baginda. Nabi letak dekat. Kadang-kadang jauh Nabi kata lapangkan untuk orang tu duduk. Kan mungkin orang lain datang Nabi kita biarkan kat situ, tapi yang ni akan Nabi akan suruh datang lapangkan bagi orang duduk. So menunjukkan bahawa ada, kita kata penghormatan bagi orang tertentu. Itu pak mertua dia. Seriously kan? Abu Bakar dan Umar dah pak mertua Nabi. Kan yang dua tu menantu dia. Tapi kata level tadi masalah syurga neraka tidak balik situ, tapi penghormatan yes. Kena hormat mereka dengan kadar diri mereka masing-masing. Yang kita langgar je. Oh, bukan kroni. Ini kan kroni. Dia penghormatan. Lepas tu bapak mertua dia kena hormatilah. Takkan bila cap, woi. Kan? Tak. Nabi tak buat macam tu. Walaupun itu pak mentua dia, walaupun itu orang tu bawah dia atau menantu dia, still apa cara dia bercakap pun dia jaga. Atas dasar orang tu siapa? Faham tak? Ustaz, you mentioned just now like the Allah created Adam di gelajar. That it's not ilham that once he's been created, knows the names already. Tu Allah tunjukkan. Wa 'allama Adam al-asma. Kena ikut tadi, dan Allah Taala ajarkan Adam nama-nama. Kullaha, semua sekali. Faham tak? Ada benda yang ilham nanti kita baca bila time tentang istighfar yang Rabbana zalamna tu, Allah Taala ilham kepada dia. Tapi yang ketika ni yang Allah nak tunjukkan dia dengan malaikat siapa lagi tinggi, memang Allah Taala gunakan apa? Ajar. Sebab Al-Quran kata wa 'allama, tak. Bukan zahir-zahir tu tahu, tak. Allah Taala ajar dia. Sebab itu kita kata Adam, bila Allah tanya pada malaikat tak tahu. Walaupun malaikat jadi awal daripada Adam. Kan? Makin lama tua makin berpengalaman patutnya. Tapi tak. Pasal apa? Bila itu ilmu, belajar, benda tak pernah kita tahu. Kena ajarkan. Walaupun sebelah rumah kita. Kan ada orang tu kadang terima ada pokok sirih, dia tak kenal. Pokok apa? Sirih? Ya ke? Ingatkan kaduk. Kan tahu kaduk dengan sirih daun serupa. Kalau kita ajar orang tu, orang tak tahu. Walaupun dalam rumah dia ada. Rumah dia ada. Maksud dia meaning that benda tu perlu diajarkan. Memang Allah Ta'ala ajarkan pada Adam. Sebab saya kata ilmu ilham, ilmu belajar. Ilmu ilham ni Allah Ta'ala berikan pada waktu tempat masa dia dikendaki dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala nak muliakan Adam, Allah Ta'ala letakkan Adam mulia ke atas para malaikat dengan apa? Dengan ilmu belajar. Bukan dengan ilmu ilham. Sebab ilham semua benda dapat. Tapi belajar, ini kemuliaan Allah Ta'ala berikan pada kita. Pasal kita kena ada intention. Kena ada kehendak. Kena ada effort. Kena ada effort. Masa, waktu. Kan? Lepas tu kena sebut pula, ulang balik. Gagap ke tidak, ulang balik. Sampaikan akhirnya apa? Sampai pada penteramat dia. Sedia Adam belajar. Ada effort, masa dan sebagainya. Okay? Jadi pasal belajar ada effort, ada struggle. Ilham, tak ada struggle. Just blink and everything is there. Itu dia beza sikit. Jelas? Okay, baik. Kita berhenti kat sini insyaAllah. Nanti kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Ya. Ilham sekarang kalau kita ada ke lagi? Maksudnya apa contoh masa tua yang bagus ke? Tak, actually macam ilham tadi kan, macam itu Allah Ta'ala bagi taufik dia panggil. Macam orang tu bila tua dia tiba-tiba jadi baik, itu taufik. Allah Ta'ala tepatkan dia kepada benda baik-baik. Dia mula rasa nak, dia mula, itu taufik Allah Ta'ala. Bukan nama ilham. Kalau itu macam lalu rasa sixth sense semua tu, Itu bukan. Itu kadang-kadang ada orang delusional, ada orang skizo. Minta maaf cakap. Ada orang skizo. Kan dia actually pasal dia sering macam tu dia asyik nampak. Orang yang tak nampak dia nampak. Last sekali dia semua benda dekat kehidupan salahkan hantu. Everything. Ni sakit perut ni, anak kau kena gigit hantu ni. Lepas tu jumpa orang ni pula. Wah, orang ni dia actually start tu ni. Dia lupa Allah Ta'ala, dia lupa sekian. Tu paling bahaya sebenarnya. Bahkan itu was-was yang paling bahaya. Pasal last sekali orang tahu, dia lupa hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia start bila relationship dengan bomoh, dengan ustaz. Ustaz mati, mulut dia akan keluar. Kalaulah ustaz tu hidup lagi, pasti dapat selamatkan anak aku. Habis. Tak syirik ke seriously? macam sixth sense maksudnya kita ilham inspire kita kalau kita tiba-tiba kita jalan lepas tu rasa nak kiri jalan lepas tu kita rasa macam kanan Itu panggil taufik. hidayah Dia taufik kan. Mana dia tepatkan kita pada benda sekian.
Manakala dia nalurikan kita benda berkenaan, tapi still benda tu bukan ni. Kalau dia kata ilham dia macam ni lah, diilhamkan kepada apa, lebah mana nak pergi, apa bunga dia patut ambil, macam ni nak buat sarang kan. Pasal actually yang melahir netas tu tak adalah instruction, latih dulu buat sarang, tak ada. Terus pandai buat sarang kan. Ratu tu kan dia ketika dia mula bertelur, dia buat sendiri sikit je, kemudian yang berikutnya akan tambah. Lepas daripada tu dia tak buat dah, semua dibuat oleh orang-orang bawahan dia. Tapi perlu ajar, training, tak payah. Maksudnya itu ilham. Yang kalau ilham tadi, hatta orang buat muzik pun pandai buka lock kan, buka pintu kunci, boleh buka dan sebagainya, ilham lah. Allah ilhamkan dia untuk pandai ini, pandai itu. Tapi yang macam kita kata beza macam taufik ni, macam benda lebih kepada apa, contoh Allah tepatkan kebaikan, itu taufik. Kalau orang kata Allah selamatkan dia, contoh macam dia macam berlaku macam kes apa, kalau sini accident, sini tak accident, itu bukan, itu qadar. Bila qadar, Allah Taala memang tak nak kenakan dia benda berkenaan, takkan kena. Pusing mana pun tak kena. Itu lain. Yang six sense tadi kita tak pasal orang bila sebut six sense, orang nak percaya suara hati. Suara hati kita ada 3. Dia ada benda yang kesibukan harian kita, ada benda daripada syaitan, ada benda Allah Taala. So you cannot define which is which. Mana satu kan. Kadang kita lintah orang ni, dia ni jahat ni, padahal dia baik. Kita tahu. Tapi syaitan datang sumbat pada kita. Lepas tu kita kata, tapi pagi tadi dah zikir dah. Tak, zikir tak mesti sebab. Kita semayang pun syaitan datang, ini kan pula kita setakat zikir. Semayang pun syaitan datang. Allahu Akbar. Habis kotor wajah aku. Betul. Itu dia, syaitan datang. Faham tak? Bukan itu kan sebab. There's no such thing as orang kata apa, kita nak cari benda berkenaan. Jalan. Pasal kita accident pun Allah Ta'ala hapuskan dosa dengan benda berkenaan. Kan kita sakit, kita sekian, dosa kita terhapus. Maksud dia Allah Ta'ala nak beri kebaikan melalui ujaran tadi. Maksud dia bukan benda-benda sebut sia-sia. Nothing is actually worthless. Dalam Islam ni, every movement kita buat, as long as kita relate pada dia, semua sekali ada kebaikan. Everything is kebaikan. Dan kalau kita putus dengan dia, memang semua jahanam. Walaupun kebaikan, dia akan jadi jahanam juga. Faham tak? Dia bezanya tu. Orang kita suka nak seksan, tapi benda tu bukan yang perlu dicari, bukan perlu yang didapatkan. Bahkan orang kata tapi jadi, walau bukan. Nabi tak buat kerja macam tu, para sahabat tak kerja macam tu. Kalau tidak, para sahabat yang contoh macam yang hebat ni, duk diam kat surau je. Kerja dia apa? Bagi tahu orang apa? Besok jadi apa? Kau jangan kerja besok ada rimau tempat kau. Engkau jangan besok banjir. Engkau jangan hujan besok. Macam kita ada facts lah, Fakta. Ya, fakta. Memang fakta. Mana kita boleh tahu, orang ni pun boleh tahu, semua boleh tahu. Macam saya kata, ini mikrofon. Saya ceritakan benda mikrofon macam mana berfungsi. Saya boleh cerita pada abang ni, boleh cerita pada sekian, semua dia dapat ilmu tadi. Menunjukkan bahawa ini adalah ilmu fakta. Yang ini yang Allah Ta'ala tunjuk pada aradahum. Allah Ta'ala pamerkan benda berkenaan. Allah Ta'ala ajar Adam, Allah Ta'ala pamer kepada para malaikat. Maksud dia benda tu ada, berfakta. Bukannya rasa-rasa tak. Bukan rasa. Guidance, yes. Dia actually nanti kita bincang taufik dan hidayah, nanti kita bincang insya-Allah. Okey? Baik, wallahu a'lam. Ya. Ada sahabat saya ni keluar dari sekarang dia bila kita tengok korban dia cakap 7 bahagian. Okey. Itu memang syarat ke ataupun Actually macam ni, okey, ni saya sebut balik. Ketika Rasulullah SAW keluar tunaikan haji, yang bawa binatang korban tak ramai. saya? Bahkan Nabi SAW antara yang bawa. Okay, ada yang sahabat yang bawa dan sebagainya pergi ke sana ke Mina untuk sembelih sebagainya. Jadi sampai di Mekah, Nabi kata barang siapa yang tak bawa binatang korban, tukar daripada ifrad kepada tamattu'. Nabi suruh orang keluar daripada ihram, tunggu hari wukuf, baru pakai ihram balik dan pergi ke Arafah. Maksudnya orang-orang ni kalau dia kata dia tak ada binatang sembelihan, jadi ketika itu limited. Yang pergi keluar dengan Nabi SAW, diorang tak datang bawa awal. Jadi sekarang ni bila tak dapat awal banyak, maka yang ramai datang terpaksa kongsi. Kira kongsi tadi Nabi benarkan seekor unta atau lembu 7 bahagian. Okey, seekor unta atau lembu 7 bahagian. Manakala dia kata yang orang tu nak sorang seekor pun tak apa, tak ada hal. Saya nak seekor unta saya punya sorang, tak ada masalah. Nabi sembelih untuk isteri dia seekor lembu. Seekor lembu sorang. Nabi sembelih untuk isteri dia. Okey, jadi maksudnya siapa yang bawa binatang sembelihan dia tak ada masalah. Macam pasal hari berkenaan 100,000 orang hadir ketika mana Nabi ni kan bagi hajatul wada' tu 100,000 orang. Mengikut riwayat yang sahih, dia kata hampir 100,000 lebih orang datang hadir ke mendengar khutbah Nabi SAW. Jadi maksud dia orang 1,000. Jadi binatang akan sembelih berapa ekor? Banyak.
Tak ada nak bawa pun. Ada separuh tak bawa. Datang-datang, kena bawa binatang ke? Aku tak tahu pun. Di situ Nabi buka open untuk seekor binatang 7. Kecuali kambing seekor je. Dia tak ada kongsi. Tapi bila kita kata balik pada asal, pahala untuk kita berkorban tadi, kita sembelih binatang ternakan, bukan binatang ayam-ayam, tak ada. Kambing dan ke atas. Kambing, the smallest is kambing. Ke atas lah, paling binatang paling besar, zilik unta lah. Okay. Jadi dalam konteks tadi, kambing tu satu. Tak boleh kongsi-kongsi. Tapi pahala untuk kita sembelih bagi pihak satu keluarga boleh. Kita sembelih seekor kambing untuk satu keluarga. Tak ada masalah. Kan? Yang beza masalah lembu tadi tu, kes lembu 7 bahagian, unta sebahagian tadi, yang kes berlaku asalnya pada apa? Hari Arafah, pasal kes tu, kes yang berlaku tadi. Kalau saya nak sembelih seekor lembu untuk satu keluarga saya, tak sebut nama 7 orang, tak ada masalah. Dia tak sama 7 orang tadi. 7 tadi pasal orang tak cukup duit nak beli seekor, maka ambil lah dengan jumlah tadi. Kalau dia kata orang tu cukup duit, dia banyak duit dia ambil seekor lembu seorang lah. Tak ada masalah. Dari segi 7 lah tak, kalau lebih daripada tu masuk. Seekor 10. Tak, untuk nama tak boleh. Betul kata. Dia actually limited, saya nak berkorban juga, tapi saya tak ada duit. Okay, jadi paling kecil jumlah yang boleh dia ambil adalah daripada lembu tadi satu bahagian, satu portion je daripada 7. Dia tak boleh macam lower than that. Jadikan 10 ke tak ada. Tapi asal tadi sebenarnya korban dia tu kes untuk orang-orang yang tak ada duit nak punya korban, tapi dapat satu bahagian je. Then satu bahagian je lah, berkongsi dengan orang lain. So that dia boleh berkorban juga pada tahun berkenaan. Faham tak? Kan dia kata kalau tak nak dia duit dia banyak, dia boleh seko-seko. Kecil daripada satu bahagian tak ada. Masalah dia dekat sini, dia kata ada setengah pandangan membenarkan masa cakap sesungguhnya 7. Tak. Itu yang Tak ada. Dalam hadis yang sahih 7 saja. Nabi tak pernah pecah. There's no, tak ada. Walaupun lembu lagi besar. Kan tak ada. Still 7. So dia katanya jadi Islami bukannya satu benda yang menyusahkan. Tak. Dia kata, Kalau tak nyusahkan bukan ambil 7 tu, ambil seekor kambing. You sembelih untuk satu keluarga lepas. Dia meaning gini Ustaz. Dia maksudnya kata sort as seven. Saya nak kata kita boleh buat 10 bahagian. Jadi lagi ramai orang. Tak ada 7 okey. Because in my case also, what surah dia pergi each house just minta sikit-sikit whatever contribution lah, and all the contribution dia bagi satu lembu, dia lepas sembelih dibahagikan. Oh, dia itu. Tak kena macam tu. Jadi pasal seekor lembu tadi, apa dia kata untuk nama tadi hanya 7 orang je boleh masuk. The minimum. Macam itu like community that all not very rich. Tahu community tadi rich tadi, kita kata sembelih tadi, tapi tak sebut 7 pun. Kita sembelih seekor lembu tadi bagi pihak satu kampung. For one village. Okey lah, tapi bukan kita kata ya Allah ini adalah bagi korban bagi Abu Ali Timah Minah, tak. Kita ya Allah ini sembelih satu kampung ni. Tak ada masalah aku beli seekor lembu sembelih macam tu. Tapi untuk betul portion dia hanya itu tadi. Tapi kalau kata kita kutip duit dan sebagainya, maksudnya kita kata beli seekor lembu atas dasar ini korban je, satu kambing tu kan, satu kambing untuk satu rumah. Boleh lah. Maksudnya di sini bahagian tu, satu bahagian kata divide to 7, satu bahagian tu orang ramai-ramai pun boleh. Maksud sekarang kita nak tahan gitu lah. Okey, kalau macam ni, kalau dia kata satu bahagian, saya dah beli satu bahagian, orang tak boleh kongsi dengan saya. Itu saya punya. Maksud dia, itu saya punya, milik saya. So orang lain tak boleh masuk dalam 7 bahagian, dalam bahagian saya. Yang sekarang ni bila macam abang kata tadi kan, kita kumpul sikit, kemudian kita bersembelih seekor lembu satu kampung, untuk satu kampung. Tak ada masalah, boleh je. Tapi bukan disebut nama tadi Abu Minah Timah sebagainya. Dia kongsi pahala satu kampung, tak ada masalah. Macam seekor kambing untuk apa satu rumah. Macam Nabi sembelih seekor kambing untuk umat dia. Untuk umat dia. Kan? Seekor kambing untuk keluarga dia, seekor kambing untuk umat dia yang tak berkorban. So dapat dah pahala tadi. Kita nak pahala jadi, tapi kalau untuk pembahagian portion hanya 7 saja. Not lower than that. Tapi kan dia kata untuk berkongsi ramai-ramai beli dan sebagainya, tak ada masalah. Belilah seekor lembu untuk sembelih. Kan kenapa korban? Siapa punya? Ini satu kampung ni punya. Tak ada nama, tak ada nama. No form portion tak ada. Okey, tak ada siapa aku nak benda sekian, tak boleh. Makan semua sama, tak ada masalah. Okey Korban is the main reason is taqwa. Yes, takwa. It's not actually about the portion. Kalau seekor kambing boleh je. Kalau darah dia dengan daging dia tak sampai kepada Allah Ta'ala. Yang sampai ketakwaan kita. Okey? Okey? Baik. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.